Bersama-sama kita berganding bahu, memimpin tangan ke arah kerja selamat. Bersama-sama kita bersatu padu, rundingan dan latihan kepada pekerja. Kita menuju wawasan untuk negara gemilang. Nayos-nayos kecemerlangan, nayos-nayos keunggulan, nayos-nayos kecekapan untuk masa hadapan. Latihan dan kesedaran haruslah diutamakan, bantu majikan dan kerajaan akan KPP anda. Bersama Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan warga kerja NIOS, sama ada yang berfizikal bersama saya pagi ini atau juga yang mereka-mereka yang berada di dalam atas talian. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya telah diamanahkan oleh pihak NIOS untuk kita bertaklimat berkenaan dengan tajuk yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak sini, iaitu tajuk berkenaan dengan amalan KKP selamat dan sihat menjamin perancangan keuangan dan kesejahteraan persaraan anda. Meaning to say, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita hari ini ada 3 elemen, iaitu amalan KKP selamat dan sihat, perancangan keuangan dan kesejahteraan persaraan. So ada 3 elemen yang kita akan sentuhkan ni, dan kita akan tengok dia punya kesinambungan dan kaitannya antara salah satu antara yang lain. Tuan-tuan dan puan, since saya daripada KWSP ni kan, definitely kita akan menyentuh tentang perancangan keuangan terlebih dahulu, dan kita tengok kaitan-kaitan yang seperti mana yang saya nyatakan tadi. Baik, tuan-tuan, terutama yang di fizikal, dekat-dekat online ni, definitely mungkin sukar sikit untuk saya bertanya kan. Agak-agak tuan-tuan dan puan rasa penting tak kita merancang keuangan ni? Penting kan? Penting tu tahap dia mana? Tahap sekadar penting atau sangat penting? Sangat penting. So apakah tindakan yang kita buat bila mana kita rasa bendanya adalah satu yang sangat penting? Sebagai contohlah, KWSP, tuan-tuan dan puan kat sini saya percaya semua ada KWSP. Siapa di sini yang betul-betul kerana rasa pentingnya perancangan persaraan telah merancang, telah dikira jumlah yang wajib dicarum itu sama ada cukup atau tidak bila nak bersara nanti? Ada tak pernah kita meneliti, menilai, mengira sama ada cukup atau tidak? Atau tuan-tuan dan puan-puan bergantung sahaja apa sahaja yang dipotong dengan harapan yang dipotong itu cukup menampung masa hari tua nanti? Lepas tu bila kerajaan announce boleh keluarkan 10K, kita pun keluarkan juga, tanpa mengira atau menilai kesan terhadap kita punya persaraan tersebut. Nampak Saya percaya bila kita commonly ask, bertanya pada semua audien kita akan kata perancangan kewangan itu penting. Tapi tidak pun antara kita, tak ramai di antara kita yang betul-betul meneliti atau mengikuti kaedah-kaedah perancangan kewangan dengan betul, supaya kita nak memastikan kita tak jebak dalam kemasalahan kewangan. Alright, kenapa pengurusan kewangan atau perancangan kewangan ini penting dan berkait dengan KKP sihat dan selamat? Okey tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita ni ada banyak fasa.
Daripada fasa kebergantungan, definitely waktu kita kecil, sekolah, kita tak ada sumber tuan-tuan dan puan. Kat sini saya percaya tak ada pun budak-budak nak merancang kewangan dia. Dia tahu minta aja kan. Anak-anak kita kan, anak saya baru ni minta iPhone. Kan? Walaupun sebelum ni saya pun pakai Samsung kan. Dia dah mula minta. Sebab dia biarlah tengah naik ni, dia tidak memikirkan apa musibah kewangan dan sebagainya. Tetapi kita ni semua tuan-tuan dan puan, kita di peringkat fasa pengumpulan ini. Kita ada pelbagai matlamat kehidupan yang kita kena isi dan kena capai. Kalau dalam peringkat fasa pengumpulan ini, di sudut perancangan kewangan kita kena tetapkan matlamat kewangan kita dan kita kena ada path dia. Apa dia strategi yang patut kita susun untuk mencapai matlamat kewangan tersebut. Sebagai contoh, dalam fasa tenaga kerja ni, kita semua sedang bekerja ni, katakan nak beli rumah. Kita kena rancang bagaimana atau rumah apa yang kita nak beli, apa target kita bila nak beli, jumlah yang kita nak kumpulkan. Bukan sekadar bergantung harap-harap akaun 2 KWSP kembang dan jadikan deposit. Kita kena ada target. Kalau kita tak ada target, kita mengikut saja arus. Agak-agak cukup baru beli. Tak cukup, tak beli-beli. Kalau katakan yang nak berkahwin yang bujang, janganlah tunggu bakal mak mertua dah tanya, kau ni dah lama couple dengan anak aku, bila nak masuk Minang? Kan? Dah ditanya macam tu barulah tergesa-gesa nak mengumpulkan dana untuk berkahwin. Sebab itu ramai di kalangan anak-anak muda kita, anak-anak kita bila berkahwin terpaksa meminjam. Buat personal loan dan sebagainya yang akan memberi kesan kepada keuangan dia selanjutnya. Sebab meminjam ni ada kos tuan-tuan. Kalau kita kayakan bank, apa kata kita kayakan diri kita? Maksudnya kita advance mengumpul dapat dividennya berbanding kita membayar bulan-bulan dapat faedah kepada bank. Nampak? Itu antara perbezaan. Dan semua ini hanya boleh berlaku kalau kita ada perancangan kewangan yang hebat dan ada matlamat yang kukuh dan strategi bagi mencapai matlamat tersebut. Dan kaitannya dengan KKP sihat ni tuan-tuan dan selamat, dalam fasa pengumpulan inilah juga dalam merancang kewangan kita kena ada sumber tuan-tuan dan puan. Ada di kalangan ahli saya, kami di segmen khidmat nasihat persaraan. Kalau tuan-tuan tengok saya punya profile tadi, saya di segmen khidmat nasihat persaraan, kita bagi nasihat pada ahli-ahli kita bagaimana dia nak merancang kewangan. Ada yang bawa keluar 5-5, dia kata saya nak bayar semua hutang rumah saya. Kita kirakan dia sama ada bayar lump sum tu lebih menguntungkan atau dia kekal bayar bulan-bulan, ambil bulan-bulan daripada KWSP. So kita tengok pro and con dia dari sisi pengiraan dividen juga faedah. So kita rancang, tapi ada juga ahli yang datang, cik saya nak rancang kewangan. Okey, sekarang ni cik kerja apa? Oh tak kerja lagi. Tak kerja lagi. Meniaga ke? Tak meniaga tapi saya nak rancang kewangan. Adik, nak rancang kewangan ni korang kena ada sumber lah. Kan, kalau tak ada sumber nak rancang jumpa pakar kewangan mana pun tak boleh nak dirancang sebabnya sumbernya tak ada. So meaning to say tuan-tuan dan puan, kena ada sumber dalam fasa pengumpulan ini. Kalau kata kita tak bekerja secara formal pun mesti ada sumber lain sama ada secara informal, berniaga dan sebagainya. Dan dalam fasa untuk kita mengekalkan sumber ini, kita kenalah pastikan amalan KKP sihat dan selamat tersebut. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita ada banyak ahli yang mana datang buat pengeluaran hilang upaya kerana kemalangan-kemalangan tertentu. Sehingga last yang saya, sebab untuk pengeluaran hilang upaya ni, kalau dia bedridden, kami kena datang rumah untuk menyaksikan, mengesahkan bahawa adalah dia punya kehendak untuk membuat pengeluaran tersebut. Kes yang saya pergi tu kes kat Kelang, bedridden, mata saja, kepala saja boleh bergerak. Yang mana kita kena dapat pengesahan betul ke encik nak bawa keluar semua duit di bawah skim ini sekian-sekian. Kalau betul sila angguk kepala. So dia mengesahkan berdasarkan berapa orang saksi barulah kita allow dia pengeluaran. Tapi dalam keadaan itu tuan-tuan dan puan, yang mana dah berlaku kemalangan, kecederaan sehingga begitu sekali, definitely sumber yang ada yang patutnya dirancang lebih jauh terpaksa digunakan pada waktu itu secara keseluruhan dia, dan wallahualam kami pun tak tahu apakah nasib dia selepas itu. Meaning to say dia akan terjejas segala perancangan kewangan dan matlamat-matlamat kewangan lain. So bear in mind, selari dengan program kita di NIOS pada pagi ini dan beberapa hari yang tuan-tuan dan puan rancang untuk program keseluruhannya, so penting untuk kita pastikan amalan KKP sihat dan selamat itu terus diutamakan.
Dan barulah kita boleh merancang kewangan kita dengan lebih teratur berdasarkan matlamat-matlamat dan fasa kehidupan seperti saya nyatakan tadi. So tuan-tuan dan puan, kalau fasa ini terjejas daripada apa-apa juga faktor, so jumlah yang kita sasarkan ini untuk pesaran kita definitely akan juga terus terjejas, yang akan merosakkan, akan merendahkan kita punya nilai kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Alright. Menyentuh tentang perancangan kewangan, tuan-tuan dan puan. Saya sebut tadi tentang fasa kehidupan. Katakanlah alhamdulillah tuan-tuan dan puan di sini semuanya mengamalkan KKP sihat. InsyaAllah kita semua taklah ditimpa musibah, kecederaan, kemalangan. Alhamdulillah. Kena ingat juga, sihat walafiat tetapi keuangan tak sihat pun bahana juga. Betul? Kami waktu COVID tempoh hari dekat KWSP Shah Alam sendiri, Mujo itu bukan bangunan kita, so tak berkait dengan kami lah. Bangunan yang sama, selepas dia hadir buat penamaan, dia mengesahkan penamaan, kita memang, petugas kami perasan lah, dia duk tanya selepas saya buat penamaan bila execute, berkuat kuasa. Kita kata selepas sign ni sekurang-kurang 1 hari, esok dah execute kan. Rupanya dia bunuh diri keesokan harinya di bangunan itu juga. Dalam keretanya, sebab kita dapat tahu waris dia tahu dia nak datang ke KLSP, duk call KLSP, call center kita, ada tak suaminya di sana, mana kita nak cari pelanggan kita seramai-ramai tu kan. Tapi dia dapat detect handphone dia berada dalam bangunan yang sama, so kita dengan pengawal keselamatan cari-cari, rupa dia meninggal dalam kereta. Apa yang dibuat wallah alam. Tapi nak ceritanya, musibah keuangan ini juga boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan kita, terutama kesihatan mental. So please tuan-tuan dan puan, kena betul-betul pastikan kewangan dan perancangan kewangan kita baik. Sebab apa? Sama, kita ada pelbagai fasa yang memerlukan keputusan kewangan yang bijak. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, kita katakanlah yang muda-muda ni ada pinjaman PTPTN, mungkin di sini atau di atas talian ada hutang PTPTN. Nak bayar hutang PTPTN secara lamsam boleh bawa keluar akaun 2, betul? Akaun 2 KWSP boleh bayar secara lamsam. Tapi pernah tak dikira, saya buat perkataan perancangan, pernah tak dikira secara spesifik bayar secara lamsam itu lebih menguntungkan atau tidak? Sebab bila dikeluarkan secara lamsam dekat KWSP, tuan-tuan dan puan-puan akan melepaskan pulangan 4-5% dividen. Lepas, kos melepas. Kecuali bayar lamsam pakai duit sendiri kat luar, tak apa. Kan? Tapi kalau keluar daripada KWSP atau ASB sekalipun yang memberi pulangan 4-5%, sedangkan PTPTN hanya charge di bawah ujrah 1%. Just bayangkan, NIOS bagi pinjaman peribadi interest 1%. You ambil 10,000 letak ke ASB, mana lagi untung? Kan? Sana akan kembang lebih besar 4-5%. Kita bayar bulan-bulan loan tersebut pun, pakai tariklah duit yang sama, kita letak ke ASB, ambil bulan-bulan, bayar. Loan habis, sini tak habis. Sebab dia kembang lebih besar berbanding kos yang dikenakan. Sama juga kaedah yang PTPTN tadi. Kalau kita bawa keluar daripada KWSP, kita melepaskan pulangan 4-5% to cover just 1% kos daripada PTPTN tersebut. So rugi. Adakah saya kempen jangan bawa keluar duit daripada KWSP? Tidak. Tetapi kena tengok di sudut fasa berikutnya sebenarnya ada peluang untuk keluarkan beli rumah sebagai contoh. Maksudnya kita biarkan ia kembang dengan lebih baik sebab kita dah set matlamat untuk dapat satu rumah yang mana ianya merupakan pasti satu pelaburan yang lebih baik. Betul? So biarlah bersusah payah sikit bayar bulan-bulan dan kita akan dapat rumah. Berbanding mereka yang dah keluar, dah fork out account 2 tu untuk bayar lamsam, dia dah tak ada kembang dah. Jumlah dia mungkin akan masuk sikit je kemudiannya. Jadi bila nak beli rumah akan lambat. So itulah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ada perancangan kewangan yang baik, ada matlamat kewangan yang baik, kita akan boleh susun berdasarkan matlamat kita, dan termasuklah seperti mana awal-awal saya kata tadi, matlamat persaraan tuan-tuan dan puan-puan. Pernah tak kita kira dan sebagainya. So kat sini siapa yang bawa keluar air sinar? Kan? Jangan risau sebab ahli KWSP pun, staff KWSP pun ada. Okey, ada tak tuan-tuan dan puan-puan masa bawa keluar itu telah menetapkan matlamat saya keluarkan ni untuk apa dan adakah matlamat itu berjaya? Sebagai contoh, ada ahli saya yang bawa keluar
Saya bertanya dengan dia sebab dia datang jumpa saya untuk khidmat nasihat kan. Dia kata saya nak bawa keluar ni sebab pasaran saham tengah rendah. Dia nak membeli saham. Kan? So ada tak memang tuan-tuan puan set? Okey, saya sebenarnya hari itu memang bawa keluar untuk matlamat ini dan ini. Dan adakah matlamat tersebut berjaya? Ke antara tuan-tuan dan puan-puan ni bila fikir-fikir balik, tak tahulah jadi apa dengan air sinar tersebut. Ada tak? Kan? So kalau dah tak tahu jadi apa, itulah sebenarnya lumrah duit tuan-tuan dan puan-puan. Lagi banyak pegang, lagi banyak habis. Yang jadi emas alhamdulillah, yang jadi exhaust kereta na'udzubillah. Sebab apa tuan-tuan? Saya suka bagi contoh untuk exhaust kereta ini sebab KWSP Shah Alam belakangnya Auto City tuan-tuan. Betul? Siapa pernah pergi KWSP Shah Alam? Belakangnya Auto City, yang betul-betul belakang kaunter kami adalah kedai exhaust kereta. Bila Aisina diluluskan tempoh hari, bersusung budak-budak muda tukar exhaust kereta, bertimbun-timbun exhaust lama. So amat merugikan, kecuali yang tak tahulah kat sini ada expert exhaust yang mengatakan sebenarnya tukar exhaust ni akan mendatangkan nilai yang lain pada keretanya, wallahualam. So kalau itu matlamat ni mungkin, wallahualam. Sebab saya bukan pakarnya, tapi setakat pengalaman saya dan pengetahuan saya, exhaust kereta tu tak ada nilai di masa hadapan. Betul Kecuali kalau emas, alhamdulillah. Ada semalam saya bertaklimat, dia kata saya dapat emas cik. Saya tanya pula berapa peratus daripada pengeluaran tersebut kan. Kadang-kadang keluar IC9-nya 60,000, emasnya dapat je lah 20,000, 40,000 bagaimana? Wallahualam, tak tahu ke mana. Alright tuan-tuan dan puan. So nak tahunya sebenarnya tuan-tuan dan puan, perancangan kewangan ni dah melihat kepada fasa-fasa kehidupan tadi ni, dia punya penting dia sebenarnya macam asas kehidupan. Macam makan nasi ni tuan-tuan dan puan. Betul-betul kita kalau nasi ni kadang-kadang kita cerewet lauk apa, sebenarnya perancangan kewangan ni pun kita kena teliti, kena satu persatu, kena kira. Nak keluar ICNA kita kena kira impak dia di masa hadapan. Kalau tidak, kita akan membiarkan diri kita ikut arus saja dan terjebak. Sekadar berkongsi lah tuan-tuan dan puan, kita ada banyak kes-kes di kaunter. Antaranya kalau tak silap saya dalam 3 bulan lepas, ada ahli kita yang datang ke kaunter. Saya ingat lagi kaunter 16, kawan saya mengendalikan kaunter tersebut. Tapi kawan saya datang balik ke belakang dengan hiba bercerita. Dia sebab jadi dia cerita. Seorang bapa baru berusia 56 tahun tuan-tuan dan puan. Bermaksud baru 1 tahun melepasi tempoh persaraan 55 yang boleh bawa keluar secara lamsam. Dia datang untuk semak akaun KWSP dia, berapa yang dia boleh keluarkan sebab nak hantar anak ke UiTM Arau Perlis. Anak nak masuk U. Dia semak, tahu-tahu duit hanya tinggal belasan ringgit saja. Hiba si bapa tu, keadaan itu, anak muka hiba bapa pandang muka anak hiba pandang macam tak tahu nak cari duit kat mana. Ini menyebabkan rakan saya ni rasa sebab. Tu yang dia pergi ke belakang, kena waktu tu saya bergiliran tugas di belakang, dia bercerita. Tapi kita ni tuan-tuan dan puan, kalau situasi macam tu, orang susah ni, kita nak tolong bawa keluar daripada poket sendiri memang susah lah. Sebab kaunter kami ni banyak juga kes macam tu kan. Asal orang susah kita tolong bawa keluar dari poket kita, payahlah kan. Tapi memang ada setengah-setengah tu kan. Tapi bukan amalan lah tuan-tuan dan puan. Kalau susah jangan datang kaunter PF bukan amalan. Sekali-sekala tu memang dalam keadaan yang teruk sangat sampai dia tak nak keluar apa semua itu budi bicara pegawai tersebut bukan amalan. Tapi nak ceritanya banyak kes-kes berlaku begitu sebab tak rancang keuangan dengan baik. Masa dia umur 55 kan, dia dah boleh bawa keluar semua. Dia tak fikir pun masa umur 56. Sudah habis dulu, lepas tu dah jadi, nak buat macam mana kan. Alright tuan-tuan dan puan. Kalau tak dirancang kewangan dengan baik, sebenarnya banyak musibah. Saya percaya mungkin tuan-tuan dan puan dah boleh pernah terdedah dengan perkara-perkara ini yang mana bankrupt di usia muda tak ada duit, kecemasan. Duit kecemasan ni tuan-tuan dan puan sangat terselah waktu COVID berlaku tempoh hari. Saya sendiri kaunter saya, sebab kaunter utama dah tak boleh serve sebab ahli dah mengamuk-ngamuk, hantar ke kaunter saya. Seorang manager, gaji besar, bawa kereta Merc, berusia umur 54 tahun. Dia kena buang kerja bukan kerana prestasi dia teruk. Diceritain saya sebab lepas dah tenang lah ceritanya. Lepas tenang pun pasal kena bawa minum kopi juga. Pasal memang dia dah marah. Sebab alasan dia marah, dia kata apa? Dia kena buang kerja umur 54.
tak akan dapat tempat kerja yang lain, dia kata. So kerana dah tak dapat, boleh tak, peluang untuk dapat kerja lain sukar, bukankah dia dikira pencen, dia kata. So sepatutnya boleh dikeluarkan sebelum umur 55. Oh, dia punya hujah. Kita kata benda polisi tak boleh, nak buat macam mana dia buat polisi logik sendiri. Dia kata pasal 54 dah hampir bersara dah. Sekitar 6 bulan lagi kot. Jadi dia kata kalau dia cari kerja tempat lain pun dah tak boleh dapat dah dalam usia macam ni. Ada logiknya. So that's why dia kata atas hujah dia tersebut, EPS sepatutnya mengambil kira dia orang berpencen dan boleh bawa keluar umur 55. Tapi mana kaunter kita boleh bagi. Tu dia marah-marah, mengamuk-ngamuk. So masuk kaunter saya pun bukan ada magic kan. Kita duduk layan-layan, bawa tinggi juga pitch, kita ajak pergi minum kat luar kan. Barulah dia cerita, dia reda. Hakikat dia tuan-tuan dan puan-puan, yalah dia cerita bukan pasal prestasi dia teruk. Company dia, bos dia, bila dia tanya kenapa dia diambil tindakan begitu, tunjuk kedudukan akaun syarikat je. Tak cerita banyak, tunjuk kedudukan akaun syarikat. Syarikat tak boleh nak survive. So that's why dia kena buang. Tapi nak cerita dia, walaupun dalam keadaan dia berpangkat tinggi, sebenarnya dia tak ada dana kecemasan. Sepatutnya dari sudut kewangan rule of thumb, dana kecemasan kita patut kena ada berapa tuan-tuan? 6 bulan gaji kan, atau 6 bulan perbelanjaan asas kita. Sepatutnya dia boleh survive. Tapi waktu COVID memang ramai tak ada kan. Dekat Shah Alam ramai pilot tuan-tuan. Sebab dulu Subang airport kan. So ramai beli dekat Shah Alam. Bila COVID tempoh hari memang ramai di kalangan ahli-ahli kita yang duduk kat Shah Alam tersebut yang terdesak. Rumah besar-besar, pilot kan. So ansuran pun besar. Tapi alhamdulillah diorang ni tak banyak bawa keluar akaun 2. So waktu itu kami dapat bantu juga di bawah skim bayaran ansuran perumahan bulanan. Tuan-tuan dan puan tahu kan? Tuan-tuan dan puan kalau dah pakai skim tu sekali, definitely tak boleh tukar rumah lain dah. Dia penggunaan dia sekali saja. So that case memang dia tak ada bawa keluar lagi. Bukan yang manager tadi lah, yang lain case So dia dapatlah keluar, kita bantu. Dan bila kita tengok banyak sangat, so last kali our management EPF announce lah kita bantu rakyat waktu itu melalui skim iLestari. iLestari tuan-tuan dan puan-puan tak minta kan? Betul tak minta kan? Waktu tu memang orang susah, kita nampak orang susah, kita yang offer. Kita ingat kita nak kasih sekali, tapi kita tak tahu orang nak berkali-kali rupanya kan. Lepas kasih sekali orang minta lagi kan. Sampai habis COVID pun minta lagi kan. Itulah Alright. Tapi tuan-tuan dan puan, kita kena tahu bahawa dalam perancangan kewangan ini tuan-tuan dan puan, kita kena tengok kesan dia di masa hadapan. Alright. So yang kes bankrupt di usia muda tak cukup untuk pesaran. 82% ahli KRSP diunjurkan tak mampu bersara dalam jumlah RM1,000 sebulan. Berdasarkan tingkat umur, kita sepatutnya setiap umur tu dia kena capai satu sasaran. Yang mana dengan sasaran ini, dia bolehlah capai mengumpulkan dengan compounding, dividen dan sebagainya. Dia bolehlah mencapai satu jumlah yang boleh dibesara dengan RM1,000 sebulan. Tapi rata-rata 82% tak mampu capai, terutama golongan muda. Sebab apa? Sebab waktu pengeluaran-pengeluaran khas yang 4 tu, yang total berapa bilion kita keluar tu kan, kita bayar tu. Yang senior-senior, saya tak sebut tua saya sebut yang senior. Yang senior ada 200, 300 ribu, 400 ribu. Dia bawa keluar Aisina 60 ribu, dia bawa keluar pengeluaran khas 10 ribu. Dia bawa keluar 70, 80 ribu. Dia seumpama potong dahan sahaja ke atas 400, 300 ribu dia. Kan? 80 ribu atas 300 ribu, 400 ribu seumpama potong dahan. Tapi budak-budak muda yang baru ada 30 ribu, 40 ribu kan. Dia bawa keluar iSina, iLestari, iCitra, I Love You kan. Habis semua dia bawa keluar kan. Ceritanya dia bukan potong dahan tuan-tuan dan puan. Dia potong dengan pokok-pokoknya sekali. Tinggal akar je yang tu RM100 wajib tinggal. Kan? So tak mampu berkembang lagi dengan dividen atas dividen, yang mana bila kita kira diunjurkan ramai di kalangan mereka yang tak mampu untuk bersara dengan RM1,000. So ini akan menjadi bahana keselamatan kesihatan mental waktu tua nanti. So kena ingat tuan-tuan. Tapi yang 200-300 ribu pun kena kira tuan-tuan. Banyak kes gaji besar. Kena ingat, lumrah duit ni lagi besar periuk, lagi besar kerak.
Kalau orang yang dah ada 2-3 juta dekat KWSP, saya pernah jumpa 3 juta, end up selepas 3 tahun bersara dah mula mengeluh tak cukup duit. Sebab apa? Dia tak rancang. Masa dia ada 3 juta, dia rasa duit dia banyak sangat. First pengeluaran memang kasar-kasar tuan-tuan. Waktu itulah nak motor besar baru. Waktu itu tukar kereta Merc baru, kan? Dia tak perasan masa 3 juta tu dividen dia saja berapa? Naik. Tapi bila dia keluar dengan kasar tanpa buat perancangan yang betul, so dia punya penggandaan dividen dia pun mula mengurang. End up dia tak boleh nak sustain dengan jumlah lifestyle dia. So please tuan-tuan kena buat pengiraan dengan betul. Alright. Tapi mungkin terasa nak bersara ni lambat lagi kot kan. Kejap lagi kita akan tengok berdasarkan persepsi masyarakat. Alright. Yang nak bergantung kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. So kita sama-sama lah doakan kita ada perancangan kewangan yang baik dan kita tak meletakkan diri kita di bawah kebergantungan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, insyaAllah. Tak ada siapa kot berniat nanti tu tak nak bergantung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi sebenarnya kajian kami ada tuan-tuan. Dia kata tak apalah, kalau tak ada duit besaran pun tak apalah, Jabatan Kebajikan Masyarakat kan ada. Jangan sebut-sebut lah kan, jadi gitu kan. Alright. So ini lagi keratan-kerabanan akhbar, bila kita tak rancang kewangan kita dengan baik. So yang belia muflis nak nikah pun pinjam alung ada kes. Bukan reka cerita tuan-tuan. Duit KSP dalam tempoh 3 tahun habis. Dan rekod terbaru kita pernah dimaklumkan 1 hari habis. Agak-agak sebab apa? Scammers. Duk rasa-rasa EPI ni bukan boleh bagi dividen tinggi sangat. Saya dapat satu pulangan dividen yang lebih baik. Dekat Shah Alam, customer saya seorang, dia kena scam dengan skim Dobi Layan Diri. Nampak macam genuine je kan? Share partner masuk. Hampir-hampir dia masuk keseluruhannya. Tetapi dia duk teringat anak dia seorang lagi masih belajar. Dia kata tak jadilah labur semua, saya labur separuh saja. So dia labur separuh, gone separuh tu. Dah habis separuh tu baru datang jumpa khidmat nasihat pesaran untuk bincang rancang. Alhamdulillah sekurang-kurangnya tak habis semua. Dan dia rancang yang selebihnya. Tapi tuan-tuan dan puan, 60 tahun kok simpan dengan KSP hilang separuh. Menong panjang. Betul kan? Boleh demam. Yang habis semua apatah lagi. So please kita doakan diri kita betul-betul ambil ilmu tentang perancangan kewangan. Tengok kalau di sudut scammers mungkin Ustia boleh panggil pula bank negara dan sebagainya. Untuk kita terangkan pula apa ciri-ciri scammer dan sebagainya. Bila kita ada knowledge kita boleh protect diri kita. Baik tuan-tuan dan puan. So ni lagi merempak makan dedak ni semua. Na'udzubillah, semoga kita dapat merancang kewangan kita baik dan tak terjebak dalam kemasalahan kewangan begini. Tuan-tuan dan puan-puan, kena tanya diri kita kalau tak ada kecemasan, dana kecemasan, apa yang akan berlaku kalau berlaku kecemasan. Dan tengoklah ada beberapa perkara. Dan yang last ini segmen kami di KWSP tuan-tuan dan puan-puan. Bila nak bersara, nak tinggal kat mana, adakah anak-anak boleh jaga kita? Kalau tak anak-anak, kita tanya menantu kita mau ke jaga kita? Persoalan. Boleh tanya. Kadang-kadang kita dalam masyarakat ni kita dah involve pun. Kita dah tahu pun sebelah menyelah apa yang jadi dan sebagainya. So kalau kita rasa mungkin kita tak nak meletakkan diri kita ke atas kebergantungan ini, so kita kena rancang untuk diri kita. Alright tuan-tuan dan puan. Tak ada siapa yang merancang untuk gagal. Tapi ramai yang gagal masa depannya. Sama macam ahli kami tadi tu yang masa 55 tahun. Masa 55 tu dia boleh bawa keluar semua duit dia. Dia tak fikir pun yang mana waktu 56 dia nak pakai duit. Waktu boleh bawa keluar, seboleh-boleh bagi perhabis dulu. Kan? Ramai kan? Takut-takut tak sempat nak rasa. Tengok tu setahun lagi ada hayat lagi rupanya. Tu jadinya. Ya. Biasa dengar kan ayat tu. Nanti dekat persepsi pun saya akan sentuhkan tu. Memang kajian kami ramai ahli-ahli kita kata takut-takut tak sempat nak rasa. Hakikatnya duk fikir-fikir takut-takut tak sempat nak rasa. Duit lumrah duit lagi pegang banyak lagi habis banyak. Bila dah habis waktu 56 tengok-tengok duit tak ada. Dia tak rancang untuk dia jadi susah waktu 56. Tapi dia tidak fikirkan masa depan dia waktu 56 tu jadi apa dengan waktu 55 tersebut. So tuan-tuan dan puan, di sinilah untuk kita pertimbangkan perkara-perkara ini. Alright. Saya sentuh di fasa pertama tadi tu tentang perancangan kewangan secara umum ya tuan-tuan. Bila saya sentuh tentang perancangan kewangan,
Yelah, bagus rancang kewangan, tapi kenapa dengan EPF? So baru saya masuk segmen KWSP. Tuan-tuan dan puan-puan, familiar dengan logo ni Familiar, famous sangat kot sekarang ni. Dulu tak famous tuan-tuan dan puan-puan. Saya masuk EPF 1997 tak famous. In fact masa tu saya minta pun saya pun tak tahu actually bidang job apa. Waktu tu keluar-keluar grad tengok ada iklan kosong kita mohon Memang waktu tu tak famous, tapi sekarang dia punya famous tuan-tuan dan puan sampai jadi bahan kempen. Kempen politik, jadi bahan kempen politik sekarang ni. So kalau tuan-tuan dan puan tengok logo ni, agak-agak apa yang bermain di fikiran tuan-tuan dan puan? Simpanan hari tua alhamdulillah. Aisina, betul, itulah yang sebenarnya kan. Lain pengeluaran khas kan. Bila boleh bawa keluar duit? Betul. Kalau yang berusia 49 tahun, duk dah gatal tangan kanan dah. Kan? Bila boleh bawa keluar, akaun 2 umur 50. Yang 54 memang dah gatal tangan sangat dah. Bila boleh bawa keluar, semua akaun 1. Right. Semua akan memandang ini adalah tempat keluar duit tuan-tuan dan puan. Saya kadang-kadang belum sampai Dewan Taklimat dekat pos pengawal lagi. Oleh kerana baju saya ada logo ini. Orang tanya, encik, agak-agak pengeluaran khas 10K jadi tak jadi? Kan? Memang itulah pertanyaan dia sebab orang memang fikir tempat keluar duit. Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, tanpa simpanan dia tak akan dapat keluar duit. Betul tak betul? Waktu Aisina kita benarkan tempoh hari, kami punya ramai ahli datang sampai kami kena buka kemah untuk orang beratur saja, berulah begitu kan, dalam kemah sebab orang panas. Ada ahli yang datang marah kepada saya. Dia kata kerajaan yang bagi kebenaran orang EPF yang ada duit bawa keluar, dia orang ada duit bolehlah. Saya tak ada duit nak buat macam mana? Dia marah kat saya. Saya kata dah tak ada nak buat macam mana? Kan? Dia dah tak ada kan? Sebab dia tak menyimpan. Waktu tu mungkin dia dapat keluar semua atas skim pencen ke, wallahualam kita tak tahu. Tapi nak cerita yang tuan-tuan, apa sahaja skim EPF bagi sekalipun. Sebagai contohlah, sekarang ni Parlimen bersidang, buatnya tiba-tiba ada desakan politik, tekanan dan sebagainya, tiba-tiba PMX mengumumkan lulus pengeluaran 10K di bawah skim I Madani. Wah kan? Wow, semua sini bawa keluar Alright. Kalau dibenarkan keluar sekalipun, kalau mereka yang dah tak ada simpanan, agak-agak dia boleh berseronok atau tidak? Tak ada apa, tak ada kesan. Poin dia tuan-tuan dan puan, kena bermula dengan simpanan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan ini dipaksa simpan. Betul? Wajib potong 11%, majikan wajib tambah. Kami sampai kena ada jabatan penguat kawasan untuk pastikan majikan bayar. Kalau agak-agaklah tak wajib simpan, simpan atau tidak? See? Walaupun dulu waktu kita mula tak nak bagi kelulusan, orang marah, tutup je lah EPF tu kan. Dia tak sedar. Selain yang dipotong 11% tu, majikan tolong tambah 30%, lebih besar daripada apa yang disimpan. Tapi kalau tak ada elemen-elemen ini tuan-tuan dan puan, kita mungkin tak ada sebanyak ini simpanan yang kita ada. Setuju dengan saya? Setuju kan? So please, sebenarnya kita kena bermula dengan simpanan dan kajilah simpanan tuan-tuan dan puan sama ada ia mencukupi atau tidak. Alright. So saya menyentuh tentang persepsi yang berlaku di luar masyarakat sana. Ada yang kata, okeylah betul lah perancangan kewangan ni baik. Segmen pertama yang saya sentuh, segmen perancangan kewangan. Bagus perancangan kewangan. Tapi daripada saya simpan dekat KWSP, baik saya simpan dekat ASB untuk saya punya hari tua. Yang ni yang segmen tak wajib. Usahawan-usahawan saya jumpa, dia kata, baik saya simpan dekat ASB sebab ASB ni kalau saya emergency, saya boleh bawa keluar. Betul tak betul persepsinya? Betul kan? Tapi saya balas. Kita bukan kata tak bersetuju dengan persepsi dia, tetapi kita membawa satu persepsi yang berbeza. Betul tuan. Cuma emergency ni subjektif. Kalaulah tuan mampu simpan RM100 sebulan, semuanya simpan dekat ASB. Dan emergency ni subjektif. Tayar pecah pun emergency, anak demam pun emergency. Kan kok nak kahwin lagi satu pun kira emergency kat tu. Dah kereta apa? Tesla. Kan? So memanjang emergency, so takkan ada simpanan yang kekal.
That's why untuk segmen-segmen tersebut, saya sarankan, kalau mampu simpan RM100 sebulan, jangan simpan RM100 sebulan dekat satu tempat saja. Nak simpan RM80 kat KSP, simpanlah. Simpan RM20 je dekat KSP. Kita tak minta tinggi, tak minta banyak. Biar sedikit tetapi kekal. Sebab kalau berlaku emergency, tak sempat berkembang RM80 ini, sekurang-kurangnya RM20 ini berkembang. Untuk satu jangka masa yang panjang, dan dia boleh jadi duit buat duit. Dividen atas dividen berkembang sebab tak boleh bawa keluar. Kalau katakan memang rezeki dia baik, alhamdulillah RM80 ni pun kembang juga, dia akan dapat ekstra. Tapi kalau yang ni tak kembang, yang ni alhamdulillah kembang. Tapi kalau dia tak ada, yang RM20 ni, so takkan ada apa-apa simpanan jangka masa panjang. Ya Puan, silakan. Okey. Increasing years to years kan. So ada tak perancangan EPF sendiri untuk menambah amount pengeluaran haji itu sama ada selayaknya 10,000 yang standard marhain punya harga, atau dia boleh keluar yang pula akaun satu seberapa banyak kos yang dia kena tanggung. Kan ada sekarang tu sebab kita barulah refer tabung haji, akan datang dah ada pula kos T20 tu tahun ni 34,000, akan datang dia kata increasing kan kos dia. So yang tu saya mohonlah kalau ada perancangan masa depan tu sangat membantu. Terima kasih Tuan. Alright. Bagi yang atas talian ni, persoalan dia yang dibangkitkan adalah berkenaan pengeluaran skim mengerjakan haji. Setakat ini yang kelulusan yang diberikan adalah RM3,000. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, satu, kita kena tengok mandat-mandat tabungan. Okey, tabung haji memang diwujudkan untuk kita mengumpul dana kita, merancang berdasarkan matlamat untuk mengerjakan haji. So dia ada tabungan dia ada dividen yang diberi untuk dikembangkan. Dan KWSP kami punya mandat adalah untuk persaraan. Cuma skim yang kita bagi RM3,000 itu adalah untuk membantu. So tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau lihat pun skim tersebut yang sedia ada, satu, dia punya syarat adalah dah dapat jemputan, maksudnya dah layak. So kelayakan mestinya duit dalam simpanan tersebut pun dah mencukupi dia punya muasasahnya. Kan? Bila dah mencukupi muasasahnya barulah layak kan. Dan mungkin kalau selepas mencukupi itu tiba-tiba ada pengeluaran sikit, ada gap dekat situ, itulah perbezaan yang kita akan cover dalam jumlah yang RM3,000 itu saja. So untuk menjawab soalan tuan, sama ada perancangan atau tidak, buat masa ini dalam pengetahuan saya quote and quote, saya tak pernah ada dengar ada apa-apa pipeline untuk kita buat kajian tersebut. Cuma saya lebih suka untuk menerangkan bahawa peranan kami dalam setiap skim-skim yang kita sediakan tu apa matlamat dia. Satu, memang kita berfokuskan persaraan. Dan kita tak nak bertindih juga dengan matlamat tabungan-tabungan lain. Sebab kalau memang EPF cover semua untuk tabung haji, silap-silap orang dah tak perlu fikir dah nak simpan kat tabung haji dah kan. So mungkin akan lari dari segi matlamat dan mandat yang telah ditetapkan atas agensi-agensi terbabit. Alright, saya mengharap dapat menjawab soalan puan. So ada soalan lanjut yang mungkin sebelum saya teruskan? Tak ada Alright, kita boleh teruskan Alright tuan-tuan dan puan. So bila mana kita bersebut tentang ada di kalangan ahli-ahli kita yang kata lebih baik simpan di luar tabung haji ASB sebab senang bawa keluar. Saya nak nyatakan tuan-tuan dan puan, sebenarnya realitinya susah bawa keluar itulah kelebihan, sebab dia akan menjadi real saving tuan-tuan dan puan. Bila mana real saving ni dia boleh berkembang, dan saya boleh tanyalah di kalangan kita yang berada di sini, siapa simpanan luarnya selain daripada KWSP ni lebih besar berbanding simpanan KWSP? Ada tak? Tak ada kan? Sebab dia susah bawa keluar. Waktu Aisyah tersebut memang lagi terselah tuan-tuan dan puan, ramai di kalangan suri-suri rumah yang waktu dulu dia kerja setahun 2 tahun, terkejut duit KWSP-nya ada banyak. 5 digit. Dia kata mana datang ni? Kau tak saya bulan lepas pun ada satu usahawan, dia dah kerja sendiri dah. Dulu dia makan gaji sekejap je. Dia datang semak dengan saya, tiba-tiba duitnya ada 5 digit. Terkejut dia. Dia kata, betul ke akaun saya ni?
nama dengan IC nama puan kan? Nama saya. So bukan duit puan ke? Duit saya lah tu. Tapi dia terkejut, betul ke ni? Saya kata inilah sebab dia tuan-tuan dan puan, benda je tak boleh keluar. Jadi dia kembang. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan waktu dia kerja 2-3 tahun, lepas tu dia berniaga, tak simpan-simpan dah. Kalau dia tahu duit dia dah kembang 5,000, dia bawa keluar tak? Kalau boleh bawa keluar. Dah keluar dah, tak perlu tunggu 5 digit. Kan 4 digit pun dah keluar dah. Kan? Tapi oleh kerana tak keluar, tak boleh keluar, tak senang keluar, dan itulah kelebihan di KSP kerana sukar bawa keluar, menjadikan satu tabungan untuk masa hadapan. Long term saving. Alright, dan yang ini antara persepsi yang paling famous. Termasuklah yang saya ceritakan tadi, yang umur 55 tadi kan. Tak nak lah, tak apalah. Duk fikir sangat untuk hari tua kan. Masa hadapan jauh lagi, kau fikir-fikir sangat, takut-takut tak sempat nak rasa. Biasa dengar ayat tu? Kan? Ke ada yang berpegang di sini tentang prinsip ini? Takut-takut tak sempat nak rasa. Right? So kalau memang ada yang berpegang prinsip ini, saya nak bawakan persepsi lain tuan-tuan dan puan. Betul, kalau tak sempat nak rasa ini, kalau ditakdirkan meninggal awal, kita tak sempat nak rasa tuan-tuan dan puan. Tapi kalau yang meninggal muda ini, pastinya keluarganya keluarga muda juga. Anak-anak masih bersekolah. Bukankah lebih baik kita meninggalkan harta kepada anak bini kita? Anak-anak kita yang masih bersekolah tu berbanding kita meninggal hutang. Sebab waktu usia muda, waktu segmen pengumpulan ini, kadang masih banyak hutang, betul tak betul? Hutang kereta, semuanya berhutang lagi. Kalau duit EPF ni, kalau katakan Aimadin ni keluar pun nak bawa keluar juga, memang tinggal RM100 je dalam akaun, tiba-tiba ditakdirkan betul tak sempat nak rasa meninggal, duit ada 100, hutang ada banyak. Bukankah lagi bahana meninggalkan family dengan hutang berbanding kita meninggalkan aset? Alright? So please tuan-tuan dan puan, dan tuan-tuan dan puan, di sudut lain pula, saya percaya tak ada seorang pun dalam dewan ini yang mendoakan umur pendek. Ada? Tak ada kan? Kita semua sentiasa mendoakan diri kita umur panjang, tetapi bila sentuh tentang perancangan kewangan, kita duk terasa macam nak mati esok dah. Kan? Dan tuan-tuan dan puan kena ingat satu benda, saya selalu sebut, ada juga ahli saya yang kadang-kadang, tak apalah tuan, takut-takut tak sempat nak rasa, saya akan katakan balik, kata tuan, jangan difikirkan takut-takut tak sempat nak rasa, fikirkan juga tak ada benda nak rasa. Sebab apa tuan-tuan dan puan, kalau betul ditakdirkan meninggal, dalam kubur tu dah tak perlu makan nasi. Tapi kalau ditakdirkan usia panjang, duitnya tak ada, itu lagi bahana, dah tak ada benda nak rasa. Bayangkan tuan-tuan dan puan, ditakdirkan umur sepanjang umur Tun M. Tahu umur Tun M berapa? 98 tahun. Tapi dia tak apa tuan-tuan dan puan, dia ada pencen ahli parlimen, pencen macam-macam pencen dia ada, Perdana Menteri 2 kali kan. Dia tak apa, kita ni semua apa yang ada tuan-tuan dan puan. Adakah tuan-tuan mewarisi harta kekayaan keluarga seumpama Bill Gates? Kalau itu tak apa, alhamdulillah, saya pun nak berkenalan. Kan? Tapi kalau katakan tak ramailah yang mewarisi harta kekayaan. Rata-rata di kalangan kita, kita betul-betul kalau nak bersara bergantung kepada KWSP. So please rancang duit KWSP tuan-tuan dan puan, pastikan ianya mencukupi ya. Ya, sila. Okey. Persoalan untuk yang atas talian yang ditanyakan, adakah KWSP merancang, ni banyak soalan tentang perancangan hadapan KWSP ni kan. Adakah KWSP merancang untuk menghalang pengeluaran 50-55 lah, lebih kurang macam tu kan. Berkala, hanya sekadar untuk secara berkala. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, definitely ada pelbagai paper, kajian dan sebagainya dalam pipeline ni, confirm pelbagai cadangan-cadangan, tetapi definitely cadangan-cadangan tersebut private and confidential, alright. Cuma saya boleh ensure tuan-tuan dan puan, apa-apa jua perancangan, apa-apa jua polisi yang kita akan bangunkan atau kita perkenalkan, sebenarnya memang untuk kebaikan berdasarkan mandat-mandat yang kita pegang. Alright, tetapi kita meraihkan kehendak-kehendak ahli, definitely biasanya kita akan address atau akan dapatkan stakeholder punya pandangan dan sebagainya.
Dulu kan pernah dengar masa dulu kecoh tak boleh keluar 55, masa usia persaran bawa ke 60. Kita pun nak bawa lah pengeluaran 55 tu kepada 60. Secara logiknya tuan-tuan dan puan, dulu memang bersara wajib 55. So pengeluaran untuk pencen 55 lah. Tapi bila kerajaan umumkan persaran wajib tu 60, patut logik pun pengeluaran 55 pun bawa ke 60, tapi orang marah. Tapi bila orang marah, kita ambil pendekatan bahawa kita empowered kepada ahli. Kerana kita nak empowered kepada ahli, inilah sesi-sesi macam inilah yang kami kena turun padang menerangkan. Tuan-tuan dan puan kena rancang kewangan. So apa kaedah empowerment yang kami bagi? Bagi ahli-ahli yang dah capai 55, bebas kepada dia untuk buat apa sahaja perancangan kewangan dia. Kalau yang bijak merancang sendiri, nak buat keluar semua, nak labur kat tempat lain, terpulang kurang-kurang, tapi dia kena tahu tentang risiko dia. Diversification, pelaburan dan sebagainya. Kalau dia tak buat benda tu, tiba-tiba habis semua, habislah. Kalau tiba-tiba kena scam pun habis. So ahli kena tentukan sendiri. Kalau dia nak keluar secara bulanan pencen pun kita akan bagi. Dia nak keluar secara kombinasi. So kita ada pelbagai skim pengeluaran masa dia pencen, tetapi kita sangat advise kepada ahli kita untuk dia merancang dengan baik. So inilah antara segmen-segmen saya kena terangkan. Sebab kalau tak rancang, itu yang jadi yang ahli tadi itulah. Saya tak boleh menjawab sama ada, saya hanya boleh mengatakan banyak paper-paper sedemikian yang dibawa untuk diperbincangkan, tetapi sama ada sejauh mana akan atau tidak, yang tu saya ikut lah. Alright, puan tapi jangan risau, kebiasaannya kalau katakan memang kalau ada yang memang akan diketengahkan, biasanya tuan-tuan dan puan akan dapat makluman dia lah. Alright, kita akan bagi makluman awal ke dan sebagainya. Statement ni pun saya reserve sedikit takut pula tiba-tiba lain perubahannya. Alright, ya sila tuan. Maksud tuan sekiranya ada apa-apa perubahan tentang polisi ataupun tata cara KWSP, dia akan merujuk kepada pencarum. Maksudnya pencarum macam ahli lah. Ahli ada suara untuk berkata ya atau tidak lah. Betul atau tidak? Okey, begini tuan-tuan dan puan. To be fair, jawapan dia sebenarnya dalam kelompok lembaga KWSP, ahli-ahli lembaga KWSP itu ada 3 orang wakil pekerja. Kalau tuan-tuan dan puan tengok Akta KWSP 1991, memang diperuntukkan dalam akta tersebut dalam keahlian panel ahli lembaga pengarah KWSP wajib ada 3 wakil majikan, wajib 3 wakil pekerja. So wakil pekerja inilah akan memainkan peranan sebagai menjaga hak-hak kita semua, termasuk saya. Alright? Itu jawapan yang fair lah maksud dia. Alright, menjawab soalan tuan. Alright. Okey, boleh kita teruskan di sini? Alright. So tuan-tuan dan puan, so kita nak pastikan keadaan di mana bagi mereka-mereka yang duk fikirkan takut-takut tak sempat nak rasa ini, untuk dia berubah pemikiran atau persepsi dia supaya dia memikirkan juga long term masa hadapannya. Kita tak nak jadi macam ahli yang umur 56 tahun tadi itulah. Kerana duduk fikir takut-takut tak sempat nak rasa, bagi perhabis masa umur 55, tiba-tiba ada hayat lagi umur 56. Duitnya dah tak ada dah. Dan kami ni tuan-tuan dan puan, bila ahli dalam masalah tu, kita tak pulanglah buah paku keras kan. Kita boleh nampak waktu 55 dia bawa keluar semua kan. Kita tak balas lah. Itulah tuan, masa 55 itu tak ingat bawa keluar semua kan. Mau kena penumbuk pula nanti kan. Tak. Kita betul-betul rasa simpati. Dengan ahli segitu memang dah terkena, kita tak boleh buat apa. Kita mungkin advice dia untuk pengeluaran 60 nanti. Tapi untuk tuan-tuan dan puan yang masih belum buat pengeluaran, inilah kita panjangkan peringatan ini supaya kita sama-sama rancang kita punya persaraan tuan-tuan dan puan. Alright, lagi persepsi dia, ada yang mengatakan KWSP ni untuk orang yang kerja formal saja. Sekadar untuk makluman, walaupun ini bukan segmen tuan-tuan dan puan, bagi tuan-tuan dan puan yang ada pasangan kerja sebagai usahawan, kerja sendiri, sebenarnya boleh juga menyimpan dengan KWSP. Dan untuk makluman, kita dah ada skim yang dah lama wujud daripada 2008 lagi, yang mana usahawan yang kerja sendiri yang tak ada majikan ini, kalau dia menyimpan dengan KWSP, apa sahaja yang disimpan terkumpul itu, kerajaan akan menambah lagi insentif 15% daripada apa yang disimpan. Kalau kita potong gaji 11% kan, majikan tambah 13%. Untuk yang usahawan ni,
Dia tak ada majikan yang tambah untuk dia 13% ni. Jadi majikan yang tambahkan 15% untuk dia. Macam besar ya kan. Oi, lagi untunglah dia orang kan. Tak, kerajaan pun bukan banyak duit sangat. Dia ada limit dia, ada star terhad RM300 setahun. Maksud dia sebagai galakan, dia menyimpanlah dalam setahun itu sekurang-kurangnya RM2,000. 2,000 kali 15 boleh dapat ROI penuh 15%, RM300. Dia 15% atau maksimum RM300. Kalau disimpan 1,000 dapatlah 100,500. Lebih baik tuan-tuan. Maksudnya kalau letak 2,000 ni kat ASB baru dapat berapa je. Ni boleh dapat 100,500 dan tak termasuk dividen KWSP sekitar 4, 5 ke 6%. Right? So, boleh maklumkan pada adik, pasangan, ahli keluarga lain yang mungkin kerja sendiri bahawa dah lama ada. Yang ni antara lain persepsi yang kata tak apalah, nanti kerajaan boleh bantu mereka-mereka yang tak ada pesaran di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang saya nyatakan tadi. Please tuan-tuan dan puan. Jabatan Kebajikan Masyarakat pun dananya datang daripada cukai yang dikutip oleh kerajaan. Ya? Kita juga bayar kan cukainya. Dan kena ingat, menjelang tahun 2030, kita akan jadi negara menua. Orang tua akan lagi ramai daripada orang muda. Dulu-dulu mak ayah kita ada ramai anak, 9. Ayah saya 9 orang anak. Saya 9 beradik. Sampai saya baru seorang anak. Saya doakan ditambah rezeki lagi, tambah lagi anak insyaAllah. Tambah anak bukan tambah mak. Sebab kalau saya cakap tambah mak, sini tak nak amin ni. Kan? Macam ada niat je kan. Tesla juga yoknya. Alright. Nak ceritain tuan-tuan, struktur keluarga pun dah berubah. Daripada kelompok anak 9 orang sekarang ni makin lama makin mengecil. So akan jadi negara menua yang mana kelompok produktif, orang muda yang bekerja akan kurang. So keupayaan kerajaan nak mengutip cukai pada orang yang produktif ni akan kurang untuk menanggung kumpulan orang tua yang lagi ramai. Nampak tak? Ini kesan dia, kesan negara menua ni. Memang betul kita dengar selalu statistik negara menua kan. Tapi apa kesan dia? Kesan dia itulah. Sebab tu kita duk kempen ni kena pastikan duit EPF cukup, sebab kita tak nak membebankan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan kelompok orang tua yang tak cukup duit. Sebab apa? Kita dah menjangkakan bahawa kerajaan pun dah akan sukar untuk menanggungnya. Sebab tu dekat parlimen kita dah dengan krisis retirement. Term tu dah keluar dah. Berdasarkan statistik dan ujaran-ujaran, benda ini boleh berlaku kalau tak ada apa-apa method atau measurement yang kita buat sekarang. Right? So please, dan kita semua takkan kot nak biarkan nak merancang diri kita, nak duduk bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Betul kan? So kita rancanglah duit kewangan masing-masing. Agak-agak berdasarkan sekarang ini, sampai ke fasa ini, kalau tiba-tiba Aiman Adani diumumkan boleh keluar, tuan-tuan dan puan keluarkan juga ke? Tapi kalau keluarkan juga jangan risau. Saya akan terima kehadiran tuan-tuan dan puan dengan senyum dan lebarnya. Right? Tetapi tuan-tuan dan puan tepuk daja tanya selera tengok perancangan kewangan masing-masing. Right? Dan last persepsi yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan, ramai ada juga di kalangan antara kita yang mengatakan tak apalah tuan, tak ada perancangan pesaran, anak-anak boleh jaga. Ramai, ini kaunter saya sendiri pernah ada seorang. Kita kira-kira suruh dia kata jangan keluar semua tuan. Rancang duit ni untuk penggunaannya ni dah 5-5 nak bawa keluar. Dia kata tak apalah tuan, nak belanja anak lagi ni kan, kalau habis ni pun saya ada anak-anak boleh jaga. Okey, tuan-tuan dan puan yang di sini dan juga di atas talian, adakah kita betul-betul nak bergantung harap dengan anak-anak? Di mana-mana taklimat saya lebih suka bawakan segmen ini ataupun klausa ini kita mendoakan anak-anak kita soleh dan solehah. InsyaAllah amin. Bila dia bekerja nanti, dia bagi kat kita tiap-tiap bulan. Tetapi bagi dia tu sebenarnya lebih untuk berkat kepada dia, menambah untuk kita. Dapat duit daripada anak ni seronok juga kan. Tapi point dia, kita nak yang dia bagi tu untuk berkat dia dan tambah kat kita, tak sampai kita meminta-minta. Faham konsep tu? Kita mendoakan anak-anak kita soleh dan solehah, dia besar nanti, dia kerja nanti, dia bagi bulan-bulan kat kita sekadar untuk berkat dia menambah kepada kita, tapi tak sampai meminta-minta. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita sampai meminta-minta,
kalaulah ditakdirkan anak itu terbeban dari sudut kewangannya, dia akan nampak mak ayah dia suatu bebanan. Ya? Bila menjadi satu bebanan, ini yang berlaku sampai kena buang, na'udzubillah. Kita tak nak perkara ini. Kalau tak sampai kena buang sekalipun tuan-tuan dan puan, kalaulah anak itu dalam keadaan kesukaran, bukan di sinilah kita ambil contoh orang luar, dia tak rancang kewangan baik, anak dia tak cukup duit, dia rasa susah. Anak itu rindu mak ayah dia nak balik kampung, tapi dia tahu kalau dia balik kampung dia kena tinggalkan duit. Anak-anak tersebut dia jadi balik kampung, tak jadi balik kampung. So orang tua kesunyian, anak-anak tak nak balik sebab anak-anak rasa beban kalau balik nak tinggalkan duit. Dah lah tak berapa cukup sarahan diri, anak-anak pun tak balik. Tapi saya tukar senario tuan-tuan dan puan. Kita ni semua yang ada dalam dewan ini yang bersama saya di atas talian, kita semua dah rancang kewangan kita. Bila Ahmadiyah ni keluar pun kita kira-kira tak cukup untuk pesaran, kita tak keluarkan. Kalau cukup kita keluarkan. Kita dah rancang dengan baik, insya-Allah, alhamdulillah tiap-tiap bulan bila kita bersara nanti kita boleh keluarkan RM5,000 dengan selesanya. Tiap-tiap bulan boleh buat keluar ada RM5,000. Anak-anak kita pun tahu kita tiap-tiap bulan ada duit RM5,000. Dia tak perlu runsing kat kita, tak perlu sara kita. Anak-anak kita yang tahu kita selesa kehidupan itu, kalau dia susah, dia kesempitan kewangan, dia balik kampung tak balik kampung? Selalu kan? Sebab apa dia balik tuan? Sebelum dia balik ke rumah dia tanya-tanya, ayah-ayah boleh advance tak? Kan? Itu lumrah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam situasi keluarga tuan-tuan dan puan. Keluarga saya pun sama. Ada 9 orang adik-beradik, ayah saya pencen polis tuan-tuan dan puan, satu calit. Pencennya tak besar, tapi kalau kami pakat seorang RM200 bagi, 9 orang anak menambah ke ayah saya RM1,800. Itu 9 orang anak, saya seorang. Yang seorang ni susahlah nak bagi RM1,800 seorang kan. Kalau 9, 200 orang dapat tambahan RM1,800. Tuan-tuan dan puan tanya pula anak ada berapa orang. Dan daripada 9 ini pula, tak semua yang boleh bagi tiap-tiap bulan. Dah lah tak boleh bagi tiap-tiap bulan, datang balik meminjam pun ada. Mak-mak boleh advance tak? Kan? Cuma yang boleh bagi, dah kena ingat bila bagi tu mak nak bagi ke anak lain tu terpulang pada mak. Kan? Nak ceritanya tuan-tuan puan, tapi alhamdulillah mak ayah saya selesalah anak-anak balik. Tak kira lah anak-anak balik memberi ke, ada anak balik meminjam pun, sekurang-kurangnya anak-anak dia balik, dia dapat jumpa cucu-cucunya. So kehidupan selesa, alhamdulillah bahagia. Right? Betul tuan-tuan puan, duit bukan penentu kebahagiaan. Tapi tak ada duit boleh jadi punca ketidakbahagiaan. Betul tuan-tuan puan? Boleh setuju dengan saya. Right? So inilah tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan boleh tengok ini persepsi-persepsi dalam masyarakat. Mungkin salah satu antaranya ada di kalangan diri tuan-tuan dan puan, pernah terdetik fikiran tersebut, dan saya dah mencantasnya tuan-tuan dan puan supaya memandang di sudut persepsi yang berbeza, supaya kita sama-sama mengelak diri kita daripada bahana-bahana keuangan yang boleh menjejaskan kesejahteraan pesaran kita. Elemen ketiga dalam topik kita tadi. Alright tuan-tuan dan puan. So please simpanlah dengan KSP untuk memastikan tuan-tuan dan puan dapatlah bersara dengan selesa. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, kenapa lagi kena simpan dengan KSP? KWSP ni satu badan yang dah kukuh pun tuan-tuan dan puan. Lama dah, 1951. Dulu pernah lah ura-ura dah satu zaman dulu ya orang tuduh EPF ni nak bankrupt lah dan sebagainya. Ada yang datang kaunter bawa keluar semua ni pasal EPF dia kata nak bankrupt. Saya kata kalau nak bankrupt tuan nak letak duit ni kat mana? Saya letaklah kat bank. EPF ni nak bankrupt katanya. Saya kata, tuan tahu tak, bank tu pun saham EPF banyak kat situ. Kan? So nak cerita dia, kami ni kukuh insyaAllah. Cerita-cerita dulu tu enaknya memang terbukti pun sekadar fitnah-fitnah saja. Alright, pelepasan cukai. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya nak tanya di sini. Berapa pelepasan cukai yang layak ke atas tuan-tuan dan puan? Berapa pelepasan cukai yang layak ke atas tuan-tuan dan puan? Di bawah segmen KWSP. 4,000. 4,000 adalah pelepasan mandat caruman wajib tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, pelepasan share pekerja setahun 3,000 boleh claim 3,000 lah. Kalau 5,000 boleh claim pelepasan 4,000 sebab dia maksimum 4,000. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada pelepasan baru untuk tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat ekstra pelepasan melalui simpanan secara sukarela. Kalau katakan yang 4,000 ni dah maksimum, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat pelepasan another RM3,000 di bawah simpanan sukarela.
Kalau pelepasan yang mandatory 4,000 ni tak maksimum, tuan-tuan dan puan, share pekerja saja baru 3,000. So boleh dapat pelepasan maksimum 4,000 lah, 1,000 dekat yang 4,000 ni tadi, quantum 4,000 tadi, dan 3,000 yang saya nyatakan tadi. Cuma quote and quote juga, yang 3,000 ni berkongsi dengan tabungan atau bucket dengan insurans hayat. Kalau tuan-tuan dan puan dah ada insurans hayat, premium dia 2,000, so tinggal 1,000 saja boleh menyimpan secara sukarela KLSP untuk memanfaatkan pelepasan cukai. Nak simpan lebih tanpa pelepasan cukai tak apalah. Tapi nak ceritanya kalau untuk pelepasan cukai tersebut. Alright, so yang insentif sukarela daripada kerajaan itu saya dah nyatakan. Bantuan kematian memang ada tuan-tuan dan puan. So inilah manfaat-manfaat yang kami bagi selain daripada apa-apa yang saya sebutkan tadi, yang mana untuk tujuan simpanan jangka masa panjang dan sebagainya. Simpanan susah buat keluar itu suatu kelebihan juga sebenarnya. Right, bantuan kematian tuan-tuan dan puan tahu benda ni memang ada. Walaupun pernah viral lah tempoh hari kata ada ahli KLSP yang tak dapat khairat kematian. Saya dengar viral itu saya kata betul lah, malah ahli KLSP tak dapat. Kan? Kalaulah ahli yang meninggal itu menuntut khairat kematiannya, dah lah tu dia datang ke kaunter kami dengan pakaian seragamnya. Kan agak-agak satu kaunter lari kan. Yang dapatnya adalah waris terdekat tuan-tuan dan puan. Walaupun tuan-tuan dan puan buat penamaan ke atas orang lain. Walaupun tuan buat penamaan kepada skandal. Khairat kematian tetap kita bayar pada waris. Penamaan tuan-tuan boleh menamakan sesiapa saja yang dipercayai. Kami macam-macam cerita ada lah. Tengok kalau ada masa saya cerita. Alright. Offline yang mat motor besar kan. Cik, penamaan saya ni agak-agak isteri saya tahu tak? Dia sebut tu pun saya dah tahu dah. Kita 20 tahun ikut dengan IPF kan. Dia nak macam saya bertanya tapi kita ni tak apa nak bertanya lah. Itu hal peribadi dia kan. Tapi yang nak dia juga nak cerita. Memang nak saja seronok nak cerita kan. Saya sebenarnya ada seorang saya sorok. Kita dah tahu dah. Alright. So bantuan kematian dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita dah lama ada segmen syariah cuma subscription dia tak ramai. Walaupun ramai orang Islam di Malaysia ini, daripada kelompok orang Muslim tak sampai setengah, tak sampai separuh yang subscribe di bawah syariah. So tuan-tuan dan puan yang di sini atau di atas talian ini, kalau katakan belum masuk syariah, please bertukar kepada syariah. Sebab kalau kekal di bawah konvensional, walaupun tinggi sedikit dividennya, ialah benda-benda yang tak berapa bersih ni kan, ribanya dan sebagainya, dia tinggi sikit, tapi sikit saja. Kalau 10,000 tu orang dapat 10,000 dividen kat konvensional, mungkin kat syariah kat 9,000 lebih saja kan. Tapi kalau dia kekal kat konvensional tu dapat 10,000, 72 ke 73%-nya adalah sumber tak bersih. Datang daripada riba dan sebagainya. Kalau dia nak suci, RM7,000 daripada 10,000 dia kena hantar ke Baitulmal. Bukan takat zakat disucikan dengan zakat. Zakat segmen lain. Penyucian kena hantar 73% kepada Baitulmal. 7,000 lebih. Lagi rugi. Baik yang dapat 9,000 dah betul-betul dia punya dah. Alright. Dan kena ingat, keuntungan pelaburan kita banyak disumbangkan oleh pelaburan luar negara. Yang kita ada bangunan kat Battersea dekat UK tempoh hari. Yang dalam tu kita ada penyewa-penyewa dia. Kita kalau tak syariah, kita tak check lah siapa penyewa dia. Kalau syariah kita akan check ada kedai arak ke tidak. Adakah tuan-tuan dan puan nak menerima dividen-dividen daripada sumber-sumber tersebut. Riba, arak dan sebagainya. Kan? So pastikan tuan-tuan dan puan masuk di bawah segmen syariah. Alright. Kita ada pelbagai skim lagi, tapi saya tak berhajat untuk menyentuh ke semuanya, kecuali tuan-tuan dan puan ada persoalan-persoalan yang ingin diutarakan yang berkaitan dengan skim-skim. Cuma saya nak nyatakan semua skim-skim kami ini definitely dia kena bermula dengan saving. Waktu selepas pengeluaran iSINA tempoh hari tuan-tuan dan puan, kosong kaunter-kaunter KWSP. Pengalaman memang satu pengalaman baru pula. Saya sebagai penjawab kaki tangan KWSP dulu. Kat Shah Alam tu pernah dalam keadaan saya nak lalu tu kena minta kuat orang. Minta tumpang lalu encik. Kena kuat orang nak lalu. Tapi selepas iSINA tu memang sunyi sepi. Sebab apa? Orang dah habis duit akaun 2. Pengeluaran rumah pun tak ada. Pengeluaran pendidikan anak pun tak ada. Apatah lagi pengeluaran haji semua akaun 2 dah habis digunakan.
Alright. So please boleh tengok kan, mana-mana ada persoalan mungkin boleh terus tanya. Dan kita susun pengeluaran-pengeluaran ini tuan-tuan dan puan mengikut fasa-fasa kehidupan. Kita cuba bantu mengikut setiap fasanya. Kalau mula-mula bekerja ada hutang PTPTN, dah blacklist, terpaksa bayar lamsam juga walaupun menjejaskan pengeluaran perumahan dia, tak apalah, boleh keluarkan akaun 2 KWSP melalui skim pendidikan. Nak beli rumah, kita ada skim pengeluaran perumahan. Dah kahwin, suka dapat anak, ada skim kesihatan kesuburan. Cuma satulah, skim pengeluaran perkahwinan, itu tak ada tuan-tuan dan puan. Apatah lagi skim pengeluaran perkahwinan kali kedua. Confirm lagi tak ada. Cuma kenapa anak ada? Sebab dia apa-apa skim yang kami ketengahkan atau yang kami berikan adalah berkait dengan pengurusan persaraan. Sebab kalau tak ada anak ni pun, ialah walaupun kita janganlah letakkan kebergantungan, tapi anak ni pun kalau dia ada membantu juga di usia persaraan kita. Sama dari segi kewangan ataupun dari segi psikologi, sosial, kesejahteraan. Sebab kita punya aim tadi kesejahteraan. Bukan sekadar kewangan, bukan sekadar perancangan kewangan, tetapi kesejahteraan persaraan. So pendidikan anak dapat belajar bagus pun akan menentukan kesejahteraan persaraan kita dan sebagainya. So inilah pengeluaran-pengeluaran yang kita ada, termasuk air lindung dan sebagainya. Alright. So saya nak tekankan, walaupun apa-apa skim itu sekali lagi dia mesti bermula dengan simpanan, dan simpanan ini tuan-tuan dan puan-puan kenalah ada matlamat dia. Kena tahu berapa jumlah yang tuan-tuan dan puan-puan nak kena ada sebelum bersara. Ni jumlah ni kat atas ni. Siapa pernah kira? Nak kena ada berapa? Dan untuk makluman, kita ada segmen atau unit khidmat nasihat persaraan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke kaunter-kaunter KWSP, boleh dapatkan khidmat nasihat persaraan. Semua pegawai-pegawai kami ada registered financial planner, RSP, CJ professional. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat khidmat nasihat ini di luar, di bawah orang pemegang sijil profesional yang sama, kena bayar lah. Tapi tuan-tuan dan puan adalah ahli KWSP dan perkhidmatan kami confirm adalah percuma. So boleh dapatkan, buat pengiraan. Sebab apa? Bila kita kira, barulah kita tahu sebenarnya kita boleh pakai berapa, dan yang ini satu benda yang subjektif. Tetapi secara normalnya kita kira untuk persaraan selama 20 tahun persaraan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bersara awal 55 sampai 75. Kalau bersara 60 pun kita kira ambil 20 tahun sampai umur 80 tahun. Kita tak tahu umur kita berapa tuan-tuan dan puan. Tapi lebih baik kita bersedia lebih. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan memang confirm genetik dia, mak ayah dia umur macam Tun M, 95. Ada lagi, 98 ada lagi kan. So janganlah ambil kira hak yang 20 tahun persaraan. Kena kira lebih lah. Kena bersedia lebih tuan-tuan dan puan. Tak apa kalau tak sempat nak rasa bakinya, korang-korang tinggal pada waris. Atau buat wasiat siap-siap untuk sedekah rumah anak yatim. Korang-korang dapat rasa juga persaraan tu kat alam kubur. Kan? Buat wasiat siap-siap, balance duit EPF. Sebab wasiat kita boleh buat tak melebihi 1/3 kan, kalau kepada bukan waris. So korang-korangnya dapat juga saham akhiratnya. Lebih baik kita kira lebih berbanding kita tahu-tahu kira ngam-ngam. Tak apalah, saya ni bukan saya lah, orang lain. Takat umur 60 pergilah. Dah bercakap begitu kan, mendoakan begitu. Tak kot, kita taklah doa sampai macam tu kan. So kena fikir-fikirkan biarlah lebih, supaya sekurang-kurangnya kalau ada hayat kita tak dalam kesukaran. Dia ada pengiraannya tuan-tuan dan puan untuk dapat, tetapi sekadar untuk taklimat pada pagi ini kita ambil pengiraan mudah je tuan-tuan dan puan. Yang ni antara yang lebih ni nak cerita dia, kalau kita rancang lewat kita akan dapat satu jumlah yang lebih kecil berbanding kalau kita rancang awal usia muda. Sebab tu kita suka taklimat ini yang muda-muda pun dengar. Jumlah yang sama disimpan sebenarnya boleh mengumpulkan satu jumlah yang lebih besar kalau kita bermula awal dan tak mengusik simpanan tersebut. Kalau usik lain cerita, kena recalculate. Alright. Ini pengiraan kasar yang saya nyatakan tadi. Kalau katakan tuan-tuan dan puan nak bersara untuk tempoh 20 tahun jangkaan hayat, kalau nak bersara dengan RM1,000 sebulan, nak kena ada dalam akaun satu. Kita aim akaun satu lah, sebab akaun dua tu nak macam-macam pakai, nak beli rumah dan sebagainya. Kena ada RM240,000. Kiraan mudah, 240 bahagi 12 bahagi 20 tahun. So ada yang tanya, habis dividen macam mana? Kita anggap dividen subset dengan inflasi.
1000 sekarang tak sama dengan 1000 depan kan. Kita anggap dividen subset dengan inflasi 240,000 kena ada. Agak-agak 1000 ni cukup tak cukup? Tak cukup kan? Tapi 80% di kalangan ahli KSP, 82% yang tadi secara khususnya 82% tak cukup tuan-tuan. Nampak? So tuan-tuan dan puan, masing-masing buka app EPF, tengoklah duitnya. Agak-agak berapa ada. Kalau rasa-rasa sekarang ni umur sekian-sekian, agak-agak pencen 55 atau pencen 60 cukup tak 240,000, boleh gunakan kalkulator persaraan yang ada dalam app tersebut, boleh terus kira berapa yang akan diunjurkan dapat. Mengambil kira caruman-caruman baru dan sebagainya. Alright. Tapi 240,000 ni jangan letaklah aim ni tuan-tuan puan, sikit. Tak cukup. Sekarang ni pun belum cerita inflasi. Ini hari ni pun beras mahal dah. Kan? Akan datang kita tak tahu lagi. Yang ni lumrah ekonomi. Kan? So nak kena kira. Okeylah ambil kira RM2,000. Nampak tu? Setengah juta tuan-tuan dan puan. Kita pernah ambil maklum tak ni? Pernah tengok tak? Pernah kira tak? So bila kita tak kira tuan-tuan dan puan, agak-agak boleh dibenarkan keluar je kita keluar kan. Kalau keluar memang matlamat tuan-tuan dan puan, pelaburan yang memang betul-betul boleh, yang diyakini boleh boleh berkembang dan sebagainya lebih baik daripada KSP, mungkin bukan suatu masalah. Tetapi kalau keluar, kena ingat satu lumrah duit ni lagi banyak pegang, lagi banyak habis. Itu yang kena ingat selalu. Biarlah satu tempat yang susah bawa keluar duit, biar dia kembang. Okey, tapi kita sebut-sebut tadi kan, insyaAllah saya doa saya dan saya doa tuan-tuan dan puan boleh bersara dengan RM5,000 real money. Maksud real money ni, kalau inflasi naik pun real RM5,000 macam sekarang. Barulah selesa hidup kan. Anak-anak pun balik, ayah-ayah boleh pinjam sikit lah. Saya tak kisah, anak saya susah saya boleh bagi kan. Kita duit terancang kan, ada duit boleh bagi kan. Tak ada duit lagi, tak ada duit tu yang susah nak bagi. Berapa nak kena ada? Nampak 1.2 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup, dah ada dah 1 juta. Amin insyaAllah. Boleh kira menggunakan app yang ada ataupun jumpa kita punya pegawai khidmat nasihat persaraan untuk kira berapa. Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan kena realise benda ni. Nak kena ada sejumlah ini sebelum bersara. Kena ambil maklum sebab apa, bila dibenarkan pengeluaran atau tuan-tuan dan puan nak buat apa pengeluaran sekalipun, termasuk skim-skim yang sedia ada ni, pendidikan anak. Kalau kita gaji ada, kita boleh menabung untuk pendidikan anak, kenapa kita kena keluarkan duit simpanan KWSP? Kalau kita kira-kira tadi, duit simpanan KWSP ni tak cukup untuk kita bersara akan datang. So biar kita buat tabungan dulu. Ini tidak semua bergantung dengan KWSP semata-mata. Betul kita susun untuk sepanjang ni. Kalau berlaku hiccup, tapi kebanyakan dia terus bergantung. Tempoh hari ada satu call center, rakan saya di call center, dapat panggilan telefon. Bertanya, Encik, anak saya ni belajar overseas, tapi akaun 2 saya dah habis. Nak buat macam mana ya? Dia yang hantar anak dia pergi overseas, kan? Duit akaun 2 dah habis, nak bayar yuran, tapi saya akaun 2 saya dah habis. Saya nak bayar yuran anak saya kat overseas. Macam mana? Tanya kita macam mana? Kan? Pelik-pelik soalan kita dapat. Tapi betul ni, memang betul. Kejadian betul ni. Bukan saya reka-reka ni. Kita pun kan macam, habis nak buat macam mana? Tak boleh kat kita kan. Kita cuma terus jawab standard lah. Untuk pengeluaran pendidikan, sebenarnya semuanya bergantung pada akaun 2, akaun 1 tak boleh sentuh lah. Poin dia tuan-tuan dan puan, fasa kehidupan tadi kita rancang kewangan kita. Dan boleh rancang bersama KSP, tetapi kena ambil kira juga fasa persaraan yang saya sebutkan tadi. So kena tengok. Silakan. Pada usia persaraan. Kalau tuan merancang masa 55, 20 tahun punya persaraan. Tapi kena ingatlah itu sampai umur 75. Kalau katakan memang family member tuan rata-rata boleh reach 80, meaning to say kalau memang nak bersara awal, kena kira untuk 25 tahun persaraan. Ambil segmen yang ini pula. Ini 30, saya ambil contoh-contoh 20-30 lah. Saya tak buat yang 25. Maksudnya lagi panjang kita nak bersara, lagi banyak kita nak kena ada duit. Tapi tuan-tuan dan puan janganlah fikirkan nak push kerajaan, naikkanlah umur persaraan 60 kepada 65. Anak-anak kita yang muda-muda ni pula susah nak dapat kerja kan. Tapi inilah hakikatnya tuan-tuan dan puan. Dan kami pernah dijemput oleh majikan yang nak memperkenalkan VSS kepada pekerja dia. Bagus majikan ni, dia minta kita bagi taklimat dulu
supaya pekerja-pekerja dia tahu bila dia ambil VSS, dia pencen ni, so duit dia cukup tak cukup. Tapi memang kita dapat maklum balas daripada HR dia, kami menyesal pula panggil EPF. Sebab apa tau? Elok-elok ramai, tiba-tiba ramai tarik diri. Sebab kira-kira tak boleh nak survive. Tapi baguslah untuk ahli-ahli kita. Sebab takkan kita nak biarkan ahli-ahli kita end up tak cukup duit untuk persaraan kan. So memang last sekali dia sambung lagi kerja lah. Alright, point dia, benda ni mesti dirancang dengan baik. Tuan-tuan dan puan. Alright, ini 30 tahun. Kalau katakan memang setara dengan genetik tone M 100 kan, memang kita tak nak kan, tapi kita tak tahu yang ni kot boleh mendoakan lah, tak nak sampai sebegini kita doa takat-takat umur Nabi kan. Alright, kena ada 2.4 juta tuan-tuan. Cek kira-kira kiraan kalkulator persaraan. Boleh capai lah 2.4 juta. Okey, boleh doa umur sampai 40 tahun persaraan Alright. So sekali lagi tuan-tuan dan puan, perhatikan sasaran ini, jadikan dia matlamat dan pastikan tuan-tuan dan puan ada hala tuju untuk mencapainya. Alright. Tengok. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Di awal-awal slide saya tadi saya dah tunjukkan kalau kita tak rancang dengan baik, kita akan boleh jadi terjebak dalam kegagalan. Yang dah rancang pun ada yang terjebak juga. Dah rancang elok, tiba-tiba ada hiccup, pelbagai, sakit dan sebagainya. Sebab tu saya kaitkan balik sekali lagi amalan kerja sihat. PKK KKP, sorry, terbalik pula saya. KKP KKP, keselamatan kesihatan pekerjaan. So amalan tersebut kena diamalkan dalam tempoh pengumpulan kita ini supaya bila kita bersara nanti pun kita kekal sihat, tak ada kejutan-kejutan keuangan yang boleh menjejaskan perancangan kita. Alright tuan-tuan dan puan. So ini belum mengambil kira faktor inflasi, tetapi kita anggap subset dengan dividen yang seperti mana yang saya nyatakan tadi. Ini adalah kiraan yang lebih terperinci berdasarkan rule of thumb MFPC, yang mana tuan-tuan dan puan yang gaji besar, yang memang kalau sekarang ni alhamdulillah ada 1 juta dalam akaun KWSP kan, kena ingat besar periuk besar keraknya. Yang standard dia, rule of thumb dia, kena ada 60% daripada gaji akhir, baru kita boleh jaga lifestyle kita. Kalau dah biasa hari-hari minum Starbucks, bila bersara tak apalah, bila bersara nanti saya tak kuat makan, saya tak minumlah Starbucks banyak, nanti gatal tekak. Kalau dah hari-hari 40 tahun hadap benda tu. Sama macam orang merokok lah kan. Kalau dah hari-hari merokok, bersara tak apalah, dah bersara nanti saya kurang-kurang lah merokok. Jangan harap kan. Lagi teruk selap-selap ada kan. So nak ceritanya, kalau dah amalan kita tuan-tuan dan puan, dah biasa belanja dengan 5,000. Ada ahli kita kata tak apalah, waktu sekarang ni saya belanja besar lah tuan, nanti saya dah tua tak makan banyak. Tapi saya kata mungkin makannya tak banyak, tapi makan ubatnya banyak. So keperluan itu tetap kena dikira. Secara rule of thumb dia 60% daripada pendapatan akhir. Kerana 60% ini kami buat formulation, kita buat unjuran, kiraan. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan sekadar maintain apa yang dipotong secara mandatory, kita tengok dengan kadar kenaikan gaji 3%, dividen 4% pun menjadikan defisit tuan-tuan. Tak cukup untuk dijaga lifestyle dia, kena turun juga. Right? Ini contoh-contoh, tetapi dia boleh berbeza. Tuan-tuan dan puan lebih baik kira secara spesifik. Contoh ada pelarasan gaji, atau tuan-tuan dan puan majikan bagi ekstra share majikan. Itu lain pengiraan dia. Tapi semua elemen-elemen tersebut kena dijadikan pengiraan supaya kita dapat satu keadaan yang lebih sejahtera tuan-tuan dan puan. So, ya. Yeah. Macam mana? Hutang. Okey. Hutang ni kita ada pelbagai kaedah sebagai contoh kan. Ada setengah yang akan kira bagaimana bila dia bersara nanti, jumlah yang dia nak pakai bulan-bulan tu termasuk komitmen bulanan yang tak selesai lagi. Sebab sekarang ni hutang rumah boleh melepasi umur 60 tahun, 75 kan. So ada 15 tahun. So 15 tahun inilah kami minta ahli-ahli kita kena mengambil kira penggunaan bulanan dia tu dah mengambil kira komitmen juga. So 5,000 ni dah ambil kira.
Atau ada satu konsep lain lagi, dia ambil kira, dia nak tengok jumlah bersih yang dia nak pakai bulan-bulan. So dia akan adakan surplus untuk bayar hutang secara lamsam. Sebagai contoh, dia nak pakai katakanlah 3,000 sebulan untuk belanja diri. So 3,000 sebulan, kita kira yang atas ni dia nak kena ada katakanlah RM600,000. So dia unjurkan, dia cuba simpan, dia capai katakan dalam RM800,000, yang mana RM200,000 ini untuk menyelesaikan hutang sebelum dia bersara. So itu antara kaedah-kaedah yang kita buat, dan semuanya kita akan kira secara spesifik, mengambil kira juga faedah rumah, kalau masih hutang rumah tersebut lah. Sebab kena ingat, hutang rumah ni amortization. Hujung-hujung sebenarnya bunga dia dah kecil. Banyak kes kita kira sebenarnya tak untung bayar lamsam. Lebih baik yang lebihan dia tu kekal dia ambil bulan-bulan, serve bulan tu, lebih untung duit tu kekal simpan. Kalau dia tak letak kat EPF, letak kat ASB pun lagi untung. So jumlah tu lebih boleh kembang dengan lebih besar berbanding yang dia lamsamkan tu. Rebate yang dia dapat tak banyak. Tapi sekali lagi saya katakan, ianya memerlukan pengiraan yang lebih detail dan terperinci. Right? Okey tuan-tuan dan puan. So bagi mereka-mereka yang dah intai-intai akaun dia, rasa-rasa simpanannya mungkin tak cukup, apa-apa yang dipotong tu pun kalau kita dah kira berdasarkan kalkulator perasaan, mungkin tak akan mencapai sasaran yang kita kendaki, tak cukup. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita menyediakan juga skim-skim simpanan secara sukarela. Di awal tadi saya sentuh kan, semuanya mesti bermula dengan simpanan, betul? Apa skim pun, apa juga merancang kewangan mesti melalui sumber. So sumbernya untuk tabungan adalah simpanan. So kalau katakan simpanan yang tuan-tuan dan puan ada ini tak cukup, dan kita tahu kepentingan perancangan ini, saya dah tunjukkan bukti-buktinya. Kalau kita rasa kita memerlukan kesejahteraan persaraan, kena ada satu dana sebegini. Okey, so bila mana tak cukup, kami juga offer simpanan secara sukarela. Nama pun sukarela tuan-tuan dan puan, bukan suatu paksaan. Satu, kita sediakan caruman melebihi kadar berkandungan. Sekarang ni potong gaji berapa persen tuan-tuan dan puan? 11%. Share pekerja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh secara sukarela memotong apa saja amount yang melebihi daripada itu. Tak boleh kurang daripada 11 saja, itu mandatory. So nak potong 13, tambah 1%, tambah 2%, bergantung kepada kemampuan masing-masing. Bagusnya tuan-tuan dan puan, skim ini dia dah siap-siap potong dulu sebelum tuan-tuan dan puan-puan belanja. Konsep simpanan, simpan dulu sebelum belanja. Tapi kena kira lah komitmen, jangan simpan-simpan tahu-tahu hutang tak boleh bayar. Kira dulu kan, buat cash flow, berapa mampu simpan. Tapi bila kita rasa memang mampu simpan banyak ni, paksa diri simpan dulu. Sebab walaupun kita dah kira mampu simpan banyak ni, kalau kita tak simpan dulu, kita ada kemungkinan terbelanja dulu. Kan? So kaedah ni, awal-awal lagi HR dah siap-siap potong dah. Cucuk-cucuk ATM dah tak nampak dah duit ni. Itu kelebihan dia. Kita sorok duit dekat EPF siap-siap. Kan? Bukan bayar kat EPF tau, kita simpan untuk masa depan kita. Itu penting dia. Alright? Adakah besar 2% ini, 1%? Kalau gaji RM3,000, RM30. Gaji RM2,060. Kan? Sorry. RM3,000, betul. RM3,000, RM30. Kan? Kalau 2%, RM60. Nampak macam besar. RM30 ni sumpama RM1 sehari. RM30 saya ingat snack plate KFC pun sekali jamah aja kan. Alright. Dan dia punya perbandingan mudahnya tuan-tuan dan puan. Dulu kerajaan pernah benarkan 11% ni turun 9%, betul? 9% siapa yang kekal ambil 9%? Tak naikkan kepada 11? Ada. Kan? Yang ambil kepada 9% ini, ekstra 2% masuk poket, jadi apa? Jadi apa? Jadi KFC. Tak nampak apa kan tuan-tuan? Tak nampak. Tapi bila kerajaan wajibkan balik naik kepada 11%, terasa sangat tak tambahan semula tu? Tak perasan pun tuan-tuan. Itulah lumrah duit tuan-tuan. Kalau kita paksa diri kita menyimpan, insya-Allah kita boleh. Tapi kalau kita tak mulakan, kita tak menyimpan tuan-tuan. Sebab tu ada setengah orang sanggup buat loan, ASB loan, untuk paksa diri kena bayar pinjaman supaya dia ada simpanan ASB. Nampak?
Tapi dia rugilah pasal ada kena faedah. Tapi segmen ini kita paksa simpan diri kita untuk diri kita dan dapat dividennya tanpa sebarang cost loan dan sebagainya. Dan ada juga tambahan topping up akaun satu, tapi ini agak kurang famous. Yang famous ni adalah VE yang kita panggil simpanan melebihi kadar berkanun, dan juga tambahan sendiri caruman sukarela. Katakanlah NIOS tahun ni insya-Allah saya doakan tahun ini NIOS bayar 10 bulan bonus. Amin. Memang saya mengharapkan itu. Manalah tahu inilah saat dan detiknya doa kita diangkat dan dimakbulkan kan. Dan oleh kerana pegawai KWSP yang mendoakan itu dan menjadikan dimakbulkan, so saya nak menyimpan dengan KWSP. Boleh pada bila-bila masa menambah pada bila-bila masa dalam akaun KWSP, tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan, kami hanya membenarkan RM100,000 saja satu tahun. Gaji besar-besar kan, 10 bulan katakan lebih daripada 100,000 kan. Nak simpan semua kita tak terima. Sebab apa? Mandat kami adalah bukan untuk pelaburan. Mandat kami adalah untuk pesaran. Bagi mereka yang boleh menambah secara ad hoc ni 100,000 ni cukuplah untuk pesaran dia. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, tadi siapa-siapa yang tengok skim-skim yang banyak-banyak tu, siapa yang perasan? Ada satu skim nama skim pengeluaran melebihi 1 juta. Ada perasan tak? Sini siapa yang dah ada 1 juta dan lebih akaun KWSP-nya? Kalau ada, jangan angkat tangan. Nanti kawan-kawan tahu, kawan-kawan minta belanja. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Siapa-siapa yang ada melebihi 1 juta dan lebih, duit yang lebih itu, dia boleh keluarkan pada bila-bila masa, at any time, any amount. Tak perlu tunggu umur, tak perlu tunggu pengeluaran khas, tak perlu tunggu Aisina. Dia boleh keluar anytime. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebagai contoh, dia ada 1,30,000. 30,000 tu dia boleh keluar pada bila-bila masa. Bukan saya kata termasuk 1 juta tu belum boleh keluar. Tak. Yang lebih itu saja. Dan pastinya mesti lebih 1 juta. Tengok akaun masing-masing betul-betul. Saya tak tipu ni. Ni memang ada satu taklimat ni. Dia kata betul ke encik? Saya lama tak tahu. Oh, tuan dah ada lebih 1 juta? Dia kata ya. Dia datang ke kaunter saya nak buat pengeluaran. Bagi IC. Saya buka akaun dia, saya kata betul ke ini akaunnya tuan? Yelah, inilah akaun saya, ada lebih 1 juta ke? Tak tuan, kurang 10. Dia memang tak perasan. Dia tak nampak kan? Komanya tu mungkin dia tak perasan kan? Tak sampai 1 juta. Alright. Ada lebih 1,30,000 boleh keluarkan anytime 30,000. Kita tak akan halang tuan-tuan dan puan. Yang kita duk halang sangat ni yang bergaduh-gaduh kat kaunter ni, dia bukan ada 1,30,000 tapi ada 30,000 je. Yang ni lah duk bergaduh, dia kata dia tengah susah dan sebagainya. Kenapa agak-agak tuan-tuan dan puan kita benarkan pengeluaran ini? Ini sekadar pembuktian untuk mengatakan kami berpegang pada mandat kami untuk pesaran. Okey, sebagai kiraan mudah tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang dah ada 1 juta, ambillah purata dividen 6%. Untuk kiraan mudah saja untuk bagi 12 nanti 6% dividen atas 1 juta boleh dapat dividen berapa tuan-tuan? 60,000 setahun. 60,000 setahun bagi 12 boleh dapat RM5,000 sebulan. So bolehlah belanja RM5,000 sebulan tanpa usik duit pokok. Nampak? Tapi belum mengambil kira faktor inflasi lah. Dan definitely kalau mengambil kira faktor inflasi, boleh jadi yang 1 juta ni akan dinaikkan dia punya tahap dia. Tapi nak ceritanya tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang dah terjamin pesaran, ada 1 juta boleh bersara RM5,000 sebulan, kita dah tak halang duit yang lebih itu untuk dikeluarkan. Kita tak halang. Sebab kami punya mandat untuk pelaburan, bukan nak sibuk tahan duit orang, bukan nak suruh orang simpan untuk pelaburan, tak. Untuk pastikan dia ada duit sejahtera masa persaraan dia. Itu saja. Nampak Orang yang kata NIOS ni tiba-tiba ada skim pencen kerajaan. Masuk skim pencen kerajaan, tahu tak di bawah skim pencen boleh bawa keluar semua duit walaupun apa yang kerja swasta sebelum ni. Siapa sini pasangan dia kerja kerajaan? Kan? Husband puan dah bawa keluar duit semua ke daripada KWSP? Ke dirahsiakan? Skim pengeluaran pencen, kalau dia dah termaktub di bawah skim pencen, layak kepada skim pencen kerajaan, apa saja tersimpan dalam akaun KWSP. Walaupun sebelum tu dia kerja swasta sekalipun, dia boleh keluarkan semua duit dia. Kerajaan akan ambil share kerajaan saja. Share majikan swasta dia tak ambil, share kerajaan saja dia akan letak kat KUAP. So dia boleh keluarkan semua duit dia. Kenapa kita benarkan? Sebab persaraan dia dah terjamin di bawah pencen kerajaan. Nampak?
Kami bukan suka-suka tahan dia orang. So kalau katakan memang dah terjamin, kita tak akan halang insya-Allah. Dia boleh terus kekal kalau katakan dia berkehendak, cuma kami membenarkan. Alright. Memang ramai yang masih kekalkan sebab apa? Sebab bagi mereka-mereka yang ada kesedaran kewangan, celik kewangan ni, dia kira secara terperinci, dia tengok jangkaan pencen yang akan dia dapat berapa banyak. So dia rasa mungkin dia nak ada 2 elemen. Pencen pun dapat, ada dana KWSP juga. So banyak. Sebenarnya memang antara segmen baru, ramai penjawat-penjawat awam sekarang ni dah mula menyimpan semula dalam KWSP sebagai supplementary. Supaya kalau dia bersara nanti dia dapat ekstra. Tambah pula dia dapat pelepasan cukai, daripada dia bayar cukai banyak, so dia dapat menyimpan untuk dia, kan? So dia ambil advantage tersebut lah. Ya. Dia akan simpan di bawah skim ini, sukarela. Dan simpanan sendiri ini akan mendapat pelepasan cukai. Ada kat sini. Alright. Jadi yang perincian dia, yang VE tadi saya dah terangkan. Dekat sini caruman pilihan sendiri ini tak melebihi maksimum 100,000 setahun dan ada pelepasan cukai. Jadi cikgu-cikgu dia ambil lah. Sama ada disimpan 2,000, so dia dapat insentif penuh 300, atau disimpan 7,000 untuk dapatkan pelepasan maksimum RM7,000 tersebut. Bergantung pada perancangan masing-masing. Alright. So ini dia punya pendetailan. Dan aisaraan bagi yang pasangan yang kerja sendiri ada tambahan RM300 juga, dan yang penjawat awam tu sebab dia dah tak ada majikan sumbang untuk dia tau, dia pun layak dapat di bawah skim ini dengan syarat dia pun mendaftar di bawah aisaraan. Okey, ini contoh-contoh dia. Pencen kaki tangan awam pun ada, petani, nelayan, suri rumah, sebagainya. Lain-lain ni contoh pengiraan. Contoh pengiraan, kalau kata dia simpan 1680 tak sampai 2,000 pun. Ini contoh sebenarnya kawan saya, dia nak simpan untuk anak dia umur 16 tahun. Dengan unjuran 5 tahun, lepas tu anak dia jadi suri rumah. Dah tak ada caruman baru. Pun boleh berkembang 5 angka. RM83,000 tuan-tuan. Nampak Alright, ni contoh-contoh saja. Dan ni skim sekali lagi saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Okay. Since kita dah melebihi masa, sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan boleh menyatakan. Yang lain-lain ni saya akan pergi secara seimbas lalu saja. Kita ada juga pelaburan ahli yang untuk kita kembangkan lagi. Selain pada simpanan yang mandatory dan sukarela, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menggunakan akaun satu untuk beli unit amanah dan sebagainya. Tetapi kena ingat unit amanah ada risikonya. Prinsipal tak garanti. Kalau simpan dekat EPF 100,000, dividen je turun naik. 100,000 tu tak hilang. Tapi dengan unit amanah, 100,000 boleh tinggal 80,000. Hilang 20,000. Last ahli yang kira dengan saya, dia rugi secara nyata 100,000 lebih. Rugi nyata ni berapa? 20,000 hilang nilai. Dia ada 100,000, 20,000 hilang, tinggal 80,000. Lepas tu dia ambil pula pengiraan kalau dia kekal dengan KWSP. So dia rugi lagi 100,000. Sepatutnya dia boleh duit tu berkembang another RM100,000 lagi. Kiraan mudah dia begini je. Ni rule 72, bukan IPH yang reka, Albert Einstein yang reka. Untuk compounding, mana-mana tempat compounding, EPF, tabung haji, ASB, dividen atas dividen setiap tahun, dia akan berkembang 2 kali ganda mengikut rate. 72, kalau EPF 5%, 72 bahagi 5, 14 tahun. Kalau ASB bagi 6, 72 bagi 6, 12 tahun. Maksud dia berkembang sekali ganda selama 14 tahun untuk yang 5%. So EPF sekitar 5% kan. Kalau tuan-tuan dan puan ada unit amanah, dah simpan 14 tahun, nilai sekarang baru untung 50%. Ini cerita untung, hijau. 50% sebenarnya masih rugi. Sebab kalau 14 tahun sepatutnya dia dah untung 100%. Patutnya dah double daripada modal kita. Kalau kurang daripada 100%, maksudnya perbandingan kalau kekal kat EPF masih rugi. Apatah lagi kalau ianya merah. Itu lagi confirm hilang nilai. Itu sekadar untuk makluman tuan-tuan dan puan. So yang ni Ailindung, kalau katakan nak tahu lebih lanjut mungkin boleh bertanyakan di kaunter nanti. Ini contoh-contohnya. Dan yang last untuk yang saya bawakan pada pagi ini adalah air sayang. Air sayang dia bukanlah macam air sinar.
ataupun air madani, tak ada air madani Air sayang ni adalah untuk para suami memberi potongan share pekerjanya 2% kepada isterinya. Maksimum 2% sahaja. Sebab apa? Kita nak raikan juga rakan-rakan kita di sebelah sini yang mungkin rakan-rakan kita yang lelaki yang ada 4 bininya. Sebab kalau 2% kali 4, 8%. Potongan share pekerja 11. Tolak 8 tinggal 3. Siapa suruh cari bahana kan? Tinggal 3 So kalau kita buat 3% maksimum, 3 kali 4 dah 12, dah terlebih, hilang, tak ada nilai dah untuk dia kan. So kurang-kurangnya untuk dia tinggallah 3% kan. So 2% saja. Yeah. Okey, dia kalau dia buat aisaran ni memang akan potong 2%, kecuali dia buat yang tambahan pilihan sendiri tadi. So dia akan jadi inilah. Alright, cumanya air sayang ini adalah untuk suami kepada isteri sahaja. Isteri walaupun sayang suami, dia tak ada air sayang suami. Minta maaf para suami termasuk saya. Dan secara lumrahnya sekadar untuk kita sama-sama ni lah, ini tak rasmi Kebanyakan kes dari sudut penamaan, boleh dikatakan hampir semua suami menamakan isterinya sebagai penama, tapi tak semua isteri menamakan suaminya sebagai penama. Sedih suami Dia bukannya isteri tak sayang suami tuan. Isteri dia sayang, tapi dia punya sayang sampai cemburu, dia tahap cemburunya sampai membawa ke alam kubur. Sebab dia takut kalau dia meninggal, kalau dia buat penamaan kat suami dia, nanti suami dia kahwin lain. Walaupun dia dah kat dalam, dia risau suami dia kahwin lain. Tadi sekadar tambahan saja tuan-tuan dan puan. Alright tuan-tuan dan puan, so ini antara skim-skim yang saya nak ketengahkan pada pagi ini. So last by rumusannya, pasti tuan-tuan dan puan, amalan KKP selamat dan sihat itu penting untuk kita pastikan sumber kita, tabungan kita tu kekal, dan perancangan kewangan itu penting untuk memastikan masa depan kehidupan kita itu selamat dan memastikan kita mendapat satu kesejahteraan untuk persaraan dan masa depan kita. Alright tuan-tuan dan puan, so pilihan di tangan tuan-tuan dan puan yang pastinya ianya perlukan action sekarang. Kalau kita sekadar dengar, kita tahu, kita sedar kepentingan-kepentingannya tapi tak ada action, so dia akan tinggal berlalu begitu saja tuan-tuan dan puan. Serba sedikit, ini sebenarnya dalam app tuan-tuan dan puan boleh tengok, bolehlah menambah secara sukarela, akan ada butang tambah caruman di sini, tuan-tuan dan puan boleh buat tambahan secara atas talian saja, macam beli barang, macam beli barang kat Lazada terus saja yang beli barang hangus, tapi yang ni menyimpan tuan-tuan dan puan, sekadar promosi. Tuan-tuan dan puan boleh nampak sekarang pergi kaunter KRSP pun kita dah pakai baju jom tambah. Sebab apa tuan-tuan dan puan, sebenarnya kami bukan sibukkan untuk kumpul duit, tetapi kami sangat risaukan ahli-ahli kita yang 82% yang tak cukup persaraan. Tuan-tuan dan puan mungkin tak tergolong dalam 82% itu, tetapi untuk dapat bersara 2,000 atau 5,000 ini tadi, sama ada cukup tak cukup, so kita sarankan masing-masing menambah. So please jom tambah, tapi bukan tambah isteri, tambah caruman Alright, so tuan-tuan dan puan, sebagai akhir kata, kita apa saja yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan pagi ini, saya mendoakan ia memberi manfaat dan ianya semuanya selari dengan visi kami, iaitu untuk membantu tuan-tuan dan puan mencapai satu masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dengan itu tuan-tuan dan puan, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sila. Kalau Ustaz masih boleh lagi untuk kita ambil 1-2 soalan? Boleh Alright, sila. Adakah pengeluaran itu perlu dibuat di pejabat EPF ataupun melalui app saja? Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, EPF dah lancar aplikasi baru EPF 2.0. Cuma saya lihat dalam apps terbaru ni tiada maklumat pelaburan nilai amanah. Betul. So di mana dekat mana dia punya kelebihan? Okey, itu saja. 2 soalan saya. Okey, untuk soalan pertama pengeluaran 55 dan juga pengeluaran umur 50 siapa-siapa yang nak capai umur 50 nak buat pengeluaran, semua pengeluaran kita umur ini boleh kita buat secara atas talian.
Sama ada kalau app tak cover di bawah browser boleh. Alright, masuk laman web Tetapi untuk makluman, kalau pengeluaran itu kali pertama dibuat, kita lebih sarankan dibuat di kaunter. Sebab apa? Kalau buat atas talian sekalipun untuk kali pertama, bila tuan-tuan dan puan masuk nombor akaun bank yang kita nak transfer ini, kita akan minta tuan-tuan dan puan datang ke kaunter untuk cap jari. Sebab kita nak mengesahkan memang orang yang benar buat permohonan ini. Tak termasuk lebih disarankan sebab dia ada tempoh. Kalau 50 tahun ni dah melebihi 1 tahun, kita takut hak yang cap jari tu kita perlu pengesahan semula So sebab tu mana-mana kalau tanya kat luar pun kaunter perkhidmatan kami sangat galakkan yang kali pertama tu terus buat kat kaunter je, senang. Kita tak nak dalam keadaan kita ingat hak yang cap jari lama tu masih efektif. Tapi buat-buat tiba-tiba kena datang lah, rasa apa guna buat online tiba-tiba kena datang juga. Okey, tujuan dia tuan-tuan dan puan, kalau katakan kali pertama kita datang mengesahkan cap jari. Saya nak buat pengeluaran ini dan inilah akaun bank saya. Next, yang kedua dan ketiga, kita bebas bawa keluar transfer online saja ke akaun bank tersebut. Sebab apa? Security kita akan pegang pada security bank tersebut sekali. Satu selain daripada TAC dan sebagainya security kita, yang kedua security bank. Sebab tuan-tuan dan puan-puan mengesahkan dengan cap jari, itu adalah akaun bank tuan-tuan dan puan. So keselamatan bank ada lagi satu layer. Tapi kalau tuan-tuan dan puan secara atas talian tiba-tiba tukar akaun bank, kami akan panggil sekali lagi datang ke kaunter cap jari. Sebab kita tak nak ada orang cuba cross. Kan? So point dia, untuk tujuan keselamatan, untuk first time kita nak mengesahkan akaun bank itu adalah akaun bank milik tuan-tuan dan puan, dan memang tuan-tuan dan puan yang memohon, so kena datang cap jari. So daripada itu barulah kita mengesahkan untuk pengeluaran-pengeluaran berikutnya secara atas talian terus transfer dalam akaun bank tersebut. Dan ada satu syarat lagi, tidak melebihi RM30,000 dalam satu transaksi atas talian. Jumlah yang besar-besar ni kita minta datang bank, minta datang kaunter untuk cap jari lah. Untuk pun atas tujuan keselamatan. Okey. Soalan kedua berkenaan dengan iInvest, saya mengesahkan iInvest 2.0 tiada lagi fungsi iInvest. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, iAccount lama masih lagi efektif. Masih lagi boleh digunakan. Kita parallel, jalan serentak macam Maybank 7 jugalah. Dia buat yang MAE, hak lama masih berjalan kan. Sebab dia ada fungsi-fungsi baru yang kita tambah baik dalam 2.0, tetapi ada beberapa fungsi yang belum kita bawa ke dalam 2.0. Tapi belum lagi. Sebabnya iInvest ni agak kritikal, dia punya modul agak besar sedikit. Kita akan bawa masuk dan saya dimaklumkan ada beberapa penambahan elemen-elemen penting. Antaranya kami pernah terlibat dalam brainstorming dia. Saya percaya sebab saya pun ahli KDSP. Saya sebut tadi saya kena ajar kan macam mana kita nak bandingkan sama ada kalau saya simpan dekat unit amanah ni sama ada lebih untung atau tidak berbanding saya kekal simpan dekat KWSP. Takat tengok hijau kita rasa macam dah untung, tapi rupanya bila dengar saya cakap tadi belum tentu untung. Maksudnya kalau kekal dengan IPF lagi untung. So saya memang minta pada tim yang membangunkan tersebut untuk dapatkan masuk elemen perbandingan. Dalam sistem itu boleh terus tunjuk kalau kekal dengan KRSP berapa patut saya dapat. Kan saya rasa satu elemen yang lebih baik kan. Contohlah saya tak tahu apa yang tim pembangunan itu buat. Contoh saya simpan saya melabur unit amanah 10,000. So daripada tarikh ini dengan dividen yang diisytiharkan selama satu jangka masa katakan dah selepas 5 tahun, kalau kekal dengan IPF dengan dividen yang declare tu dia jadi 18,000, 10,000 jadi 18,000. So unit amanah saya tengok nilai dia berapa sekarang. So kita terus boleh buat perbandingan pair to pair, apple to apple, tanpa nak kena buat calculation macam tadi ni kan. So itu antara yang masa brainstorming tersebut, tim-tim selain daripada saya dan pasukan-pasukan yang lain, kita memang sentiasa proaktif untuk tambah baik dan mengikut keperluan. Bagusnya tim dalam KWSP ni sebab staf-staf IPF pun ahli KWSP. Kan? Maksudnya kami ni berada di kasut tuan-tuan dan puan juga. So kita pun nak apa, jadi kita pun request. Jadi cumanya sama mana boleh dibuat, mampu dibuat, skop projek itu boleh cukup atau tidak, yang tu subjektif. Saya reserve sedikit. Sebab dia sometimes kadang-kadang dia kan kalau nak sebesar ni dia lain sikit dan sebagainya. So yang tu saya reserve sikit. Cuma apa yang saya boleh nyatakan, memang ada dalam pipeline, dia akan masuk dalam fasa berikutnya dalam iAccount app tersebut. Alright puan, tuan? Ya. Yeah.
Okey. Alright, untuk makluman, ianya bukan produk baru. Dia memang dah lama di bawah skim simpanan sukarela. Kalau perasan tadi, caruman untuk diri sendiri dan pihak ketiga. Maksudnya di bawah skim caruman sukarela ni kita boleh menyimpan untuk anak-anak. Dan boleh dapat insentif kerajaan yang saya sebutkan tadi. Sama. Asalkan dia tak ada majikan mencarum untuk dia. Kalau dia tiba-tiba masuk kerja ada majikan carum, dia tak layak pada insentif lah. Tapi selagi mana dia mendaftar di bawah Aisaraan, dia tiada majikan yang mencarum di bawah dia, dia menyimpan secara sukarela, tak kiralah datang duit tu datang daripada maknya, dia layak kepada insentif kerajaan. Cuma pelepasan cukai anak ni tak adalah pelepasan cukai lagi. So nak menjawab soalan puan, dia bukan merupakan satu skim baru. Skim yang sedia ada cuma baru dikembangkan. Maksudnya orang untuk anak boleh ke? Memang kita actually kalau taklimat macam ni memang kita bagi tu sebenarnya untuk anak dah lama boleh ada. Lama dah, sebelum 2008 lagi, sebelum Aisaraan lagi. Tapi kita berpegang pada insentif start daripada 2008. Caruman sukarela tu memang dah lama ada. Cuma tak popular saja. Tapi kita dah mula popularkan melalui kempen Jom Tambah inilah. Ya Tuan? Puan? Anak tu dah bekerja, dia akan menggunakan akaun sama ataupun akaun yang lain? Betul. Dia akan menggunakan akaun yang sama. Untuk yang atas talian, skim caruman sukarela ini untuk anak, dia bila mana dia dah buka, anak tersebut dah buka akaun KWSP, nombor akaun yang sama akan diguna pakai bila dia dah bekerja nanti. So, tu orang satu akaun sahaja. Dan yang ini sekadar untuk cerita kepada tuan-tuan dan puan, ada seorang ahli saya, dia datang, dia buka akaun anak dia dan dia menyimpan untuk anak dia. Dan saya bertanya, kadang-kadang kita nak tahulah kenapa dia berminat. Tu tak popular lagi tapi dia berminat. Dia kata dengan saya apa tau? Dia kata saya simpan ke anak saya kat KWSP ni sebab kalau saya menabung untuk anak saya dekat akaun bank, bila anak saya dah 18 tahun, dia boleh ada hak untuk keluarkan duit tersebut daripada akaun bank. Tapi kalau saya menyimpan dekat EPF, anak saya tak layak apa tak boleh keluarkan sewenang-wenangnya selain daripada skim-skim yang dibenarkan. Saya punya point, saya punya matlamat, saya nak anak saya boleh beli rumah awal berbanding daripada rakan-rakan sebayanya. Nampak tak? Dia menabung awal untuk anak dia supaya boleh berkembang akaun 1 dan akaun 2 ni. Akaun 2 ni supaya anak dia tambah bila dah bekerja nanti, lagi cepat kembang, lagi cepat dia boleh beli rumah berbanding rakan-rakan sebaya dia yang lain. Nampak? Itu matlamat si bapa kepada anak dia. Faham tak maksud dia tu? Okey, pendaftaran ahli, buka akaun tu sekali saja. Dan caruman sukarela ni, nama pun sukarela, dia macam kita menabung je. At any time. Kecuali tuan-tuan dan puan subscribe di bawah recurring payment. Ada beberapa bank yang offer recurring payment. Maksudnya bila kita transfer duit masuk dalam KWSP, kita terus subscribe di bawah recurring payment. Tiap-tiap bulan tolak automatically. Ada beberapa bank yang offer kaedah tersebut. Yang tu boleh. Sebab dia kita tak, benda ni bukan wajib. Takkan kita nak paksa tiap-tiap bulan kan. Asal ada boleh menyimpan, kita galakkan menabung. Right? Air sayang lain. Air sayang memang dipotongan daripada share pekerja tuan sendiri. Dia akan terus automatik tiap-tiap bulan. Dan berita baiknya untuk orang lelaki, once masuk tak boleh keluar. Dah terjawab, ada soalan. Once subscribe, air sayang, sayang ni sayang forever. Dia ada dua keadaan saja yang membatalkan air sayang ini, iaitu cerai mati dan cerai hidup. Asalkan selagi mana ada caruman share pekerja. Alright, Tuan? Ada lagi soalan? Okey, saya ingat mungkin tak ada lagi soalan yang boleh saya raikan. Sekali lagi saya tutup sekali lagi. Saya mengharapkan daripada sesi kita pagi tadi dan juga soalan-soalan yang diutarakan, hopefully dapat membantu tuan-tuan dan puan sekadar pencerahan berkaitan dengan perancangan kewangan dan juga berkenaan KWSP itu sendiri. Semoga memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bersama-sama kita berganding bahu, memimpin tangan ke arah kerja selamat. Bersama-sama kita bersatu padu, rundingan dan latihan kepada pekerja. Kita menuju wawasan untuk negara gemilang. Nayos-nayos kecemerlangan, nayos-nayos keunggulan, nayos-nayos kecekapan untuk masa hadapan. Latihan dan kesedaran haruslah diutamakan. Bantu majikan dan kerajaan, akan KPP anda. Bersama-sama